ketua kelas tolong catat Diorang tahu kot awak dapat kumpulan apa. Dah catat belum? Okey, kumpulan 1 dapat tema apa? Kumpulan 1 wakil ketua. Cabaran Wakil. kelestarian, etika dan peradaban. Nampak tema tu pun nampak general tapi awak boleh spesifikkan apa dia tajuk dia. Okey, tak apa nanti saya tengok dulu. Kumpulan 2? Ilmu, etika dan peradaban. Semua general. Ilmu, etika dan peradaban. Okey, kumpulan 3? Ni ada yang dah terleft dah ni. Lain tak okey kot. Kumpulan 3? Wakil kumpulan 3. Pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia. Pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia. Okey, kumpulan 3. Sorry, kumpulan 4. Kumpulan 4 kan? Kumpulan 4. Kumpulan 4. Etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Etika dan masyarakat dalam pelbagai. Okey lagi? Betul. Dia. Ya, Izzuddin ni. Awak ni betul kan? Tidak tema awak ni. Silap je. Betul. Confirm betul. Jangan terambil tema orang lain gaduh lah dengan grup lain kau. Tak. Okey, kumpulan 5. Kumpulan 5. Mana wakil kumpulan 5? Ke tak tahu lagi kumpulan dia? Perlembagaan Persekutuan Tiang Seri Etika dan Peradaban di Malaysia. Okey, perlembagaan. Kumpulan ni tadi kumpulan berapa tadi? 5 Kumpulan 6? Kumpulan 6 dapat tajuk Peranan Etika dan Peradaban dalam Mendukung Tanggungjawab Sosial. Kumpulan 7? Teknologi maklumat dan komunikasi penggerak Okey, kesepaduan teknologi. sosial. Okey, kumpulan 8? Konsep etika dan peradaban. Okey. Nampak saya nampaklah tajuk awak ni agak agak general kan. Jadi saya nampaklah, saya tak tahulah kalau awak boleh fikirkan apa kajian yang sesuai untuk awak punya tema tadi. Dan dia memerlukan untuk awak faham tema tu, sebenarnya apa dia maksudkan dengan tema tu, dan berdasarkan kepada tema tu nanti awak discuss dalam kumpulan awak. Discuss dalam kumpulan awak dan awak cari apa tajuk yang sesuai berdasarkan kepada tema yang diberi. Dan untuk pilih tajuk tu pun awak kena ada isu, isu ataupun masalah. Selalunya kita buat kajian ataupun kita buat kajian lah namanya tu kan. Kajian memang kita berdasarkan kepada isu. Dia kalau tak ada isu macam tak kena pula yang kita tak tahu nak buat apa. Dia based on isu dan kita boleh buat kajian. Isu tu selalunya dia berbentuk yang macam agak negatif lah. Dia macam negatif dan daripada situ kita nak tahu. Daripada situ kita nak kaji. Itu dia punya keyword dia lah, bagaimana awak nak memilih tajuk berdasarkan kepada isu dia. Tapi saya faham lah mungkin tak ada yang ngadu lagi kan sebab baru dapat tema kan. Tema tu agak general, yang memang terikat dengan kita punya kita punya bab-bab dalam kita punya ni lah silibus kita kan. Tapi awak boleh sebenarnya sebab itu tema dan berdasarkan pada tema tu awak generate kan. Contoh tadi nampak macam tajuk-tajuk berkaitan dengan teknologi, itu clear kan. Kemudian tanggungjawab sosial kan, tanggungjawab sosial tu pun clear. Dan based on tanggungjawab sosial tu mungkin awak boleh kaji macam-macam berkaitan dengan masalah dan gejala sosial kan. Tapi awak kena ingat bila kita kaji, contoh kita kaji teknologi kan, bila kita kaji teknologi dia punya key point yang kita nak kaji adalah berkaitan dengan etika kan. Selalunya pelajar ni dia terlepas pandang, dia sibuk pasal isu kan, isu teknologi ni berkaitan dengan apa, isu scammer kan, isu scammer, kemudian lagi apa lagi, maklumat palsu kan, itu berkaitan dengan isu-isu semasa lah. Selalunya awak buat kajian ni berkaitan dengan isu-isu semasa. Okay, kemudian macam isu scammer, kemudian berita palsu, lagi apa lagi yang terhasil daripada teknologi. Apa benda perkara-perkara berkaitan dengan etika yang berkait rapat dengan teknologi pada masa kini kan.
pemalsuan lagi, scammer lah paling banyak kan, penipuan online dan sebagainya lah, itu based on teknologi. Tapi selalunya saya tengok semester lepas, pelajar ni dia banyak isu tapi dia terlupa nak kaitkan etika tu sendiri dengan isu tersebut. Sebab kita menggaji, kita belajar berkaitan dengan etika. Jadi kena linkkan, kena relatekan etika itu dengan teknologi. Kan? Kena kaitkan etika dengan teknologi. Macam saya kata di teknologi tu dia mesti based on isu. Isu dia kalau katakan teknologi, mungkin awak nak kaji tentang apa? Tentang etika dalam dalam media sosial. Media sosial tu pun itu mungkin kita tengok sudut lain. Kalau dari segi teknologi apa dia? Sekarang ni macam-macam kan orang menggunakan teknologi untuk memasukkan dokumen, untuk apa lagi isu-isu scammer dan sebagainya kan. Saya rasa awak daripada bidang teknologi mesti awak tahu kan apa perkara yang melibatkan etika ataupun nilai yang tidak beretika dalam teknologi. Dan dekat situ nanti awak raise-kan isu. Isu tu nanti bawa awak createkan tajuk. Tajuk tu kemudian tak apa. Tapi yang penting sekarang adalah isu dia apa berkaitan dengan teknologi. Okay? Itu yang saya boleh ni lah. Kemudian itulah saya rasa awak terikat sangat dengan, saya pun bukan saya lah yang senaraikan semua tema-tema tu kan. Tema-tema tu sebenarnya penyelaras kan. Tapi kalau saya pun macam tak berapa nak happy jugalah tengok tajuk dia kan terlalu terikat dan tak nampak sangat kan, dan selalunya bila terikat sangat pelajar ni dia tak kurang faham ya. Jadi yang ni saya nak susun semula lah, susun semula. Okey, ni saya bagi kebebasan pada awak lah. Saya tak nak terikat sangat pada tema dia. So saya nampak tema etika peradaban kan dan sebagainya. Okey, jadinya mungkin yang rasa-rasa macam tak boleh nak keluar daripada, kalau yang dah fikirkan tak apa, yang dah tahu dah apa dah nak buat, please carry on lah. Tapi mana yang macam tak faham lah macam mana nak buat, macam contoh perlembagaan tu awak nak melihat daripada segi nilai etika tu kat mana kan, itu yang mungkin jadi masalah awak nak bincang dengan kawan-kawan kan, apa isu etika dalam perlembagaan. Takkan awak nak kata dalam perlembagaan peraturan bab kat mana pula, hak asasi manusia ke, kemudian dari segi perlembagaan kita nak melihat daripada segi hak asasi manusia ataupun daripada segi kuasa kan, kuasa kerajaan pusat, kerajaan negeri dan sebagainya. Dia macam tak berapa nak kena, dan dia mungkin awak rasa macam tak berapa. Sebenarnya kita ni belajar etika ke belajar apa kan, sebab awak susah nak kaitkan. Pada saya, kalau katakan awak tak boleh buat siapa yang tajuk perlembagaan, kemudian saya tengok daripada peradaban dan sebagainya tu dia nampak terlalu historik kan. Jadi mungkin awak boleh tukar kepada tajuk yang berkaitan dengan etika. Contohnya tajuk etika ni banyak. Yang saya nampak menarik tadi berkaitan dengan teknologi tu, of course banyak isu berkaitan teknologi. Yang kedua, mungkin awak boleh tengok daripada segi etika dalam perniagaan, dalam ekonomi. Betul lah. Itu mungkin awak boleh fikirkan. Yang ni siapa nak ubah, saya tak ada masalah. Tapi yang penting awak mengkaji etika dalam perniagaan. Apa isu perniagaan? Contohnya orang tipu kan. Dalam perniagaan ni selalunya e-dagang. Betul tak? E-dagang ni apa dia? E-dagang ni contoh macam Shopee, Lazada, itu e-dagang tu. Semuanya macam penjualan secara online. Banyak kes-kes tipu kan? Itu tipu tu isu. Macam isu harga, tipu harga, kemudian tipu kita dah bayar tapi barangnya tak sampai kan. Benda-benda tu berkaitan dengan etika dalam perniagaan. Dan mungkin awak boleh comparekan etika dalam perniagaan online sekarang ni dengan perniagaan yang sepatutnya Islam amalkan. Contohnya lah, tapi kalau katakan kawan-kawan kamu daripada beragama lain, dia nak buat daripada sudut pandangan agama dia, no issue. Sebab selalunya agama akan mengajar kita benda yang betul kan. Jadi itu saya pulangkan pada kamu lah untuk awak pilih yang tajuk saya rasa lebih realistik lah, yang lebih kita nampak, yang berkaitan dengan isu-isu semasa sekarang dan sebagainya kan. Itu antaranya lah. Yang kedua, kalau saya tengok daripada segi perniagaan, kemudian daripada segi teknologi tadi, kemudian daripada segi alam sekitar, etik pada manusia kepada alam sekitar pun boleh, pun boleh.
Kan macam contohnya alam sekitar. Kita punya etik kita kan kepada alam sekitar, jangan buang sampah merata-rata, isu apa lagi, macam-macam lagi. Isu yang sungai apa tu tercemar kan. Macam-macam lah, itu berkaitan dengan etik manusia tu sendiri kan. Awak kaitkan dengan alam sekitar tu bagaimana alam sekitar ni berkait rapat dengan nilai etika manusia tu sendiri. Ya, saya serah kepada awak, saya bagi idea, siapa yang nak ubah tajuk rasa macam kurang menarik, dan please awak beritahu saya. Beritahu saya atau bagi ke tahu ketua kumpulan, dan terserah pada awak. As long as awak boleh buat. Saya tak nak bila awak buat tajuk sampai minggu ke-5 ke-6 awak masih lagi tak ada idea. Macam mana nak buat tu kan? Saya nampak tajuk dia macam stagnan, macam kurang fresh kan, awak yang nak awak dapat tu. Saya nampak benda tu. Tapi saya biarkan dululah untuk minggu ni, saya bagi peluang untuk awak ubah suai awak punya tajuk. Okey, dan itu antaranya lah. Kemudian etika kita dalam tadi yang dia kata social. Social ni macam-macam. Social ni mungkin awak melihat daripada segi kita punya etika ataupun macam mana nak kata, awak bandingkan etika mungkin yang berkaitan dengan peradaban, ada resam orang Melayu sebelum ni, comparekan dengan era sekarang, abad ke-21. Bagaimana orang melihat etika kaum Melayu ke kaum Cina ke, tak kisah. Ataupun awak nak kaji ketiga-tiga kaum pun is okay. Selalunya etika kaum Melayu lah orang kaji kan. Masa zaman sebelum ni lah, zaman-zaman mak kita dulu kan, macam mana dia menjaga adab, ada resam dulu kan. Kemudian kita tengok perubahan dia pada masa sekarang. Mungkin awak boleh buat perbandingan kan, pada abad ke-21 apa yang berlaku pun boleh. Itu antara yang awak kena, yang boleh lah saya rasa awak kaji dan buatlah. Okey, apa lagi? Mungkin awak boleh fikir sebenarnya banyak sangat kan, banyak sangat isu-isu berkaitan etika. Dan satu lagi mungkin etika kerja kan, etika kerja penjawat awam, tapi awak kena spesifik. Jangan kata etika kerja rakyat Malaysia. Dia tak jadi macam satu kajian yang cantik lah, sebab kita bukan nak berkaji satu Malaysia, just kita nak mengkaji kelompok-kelompok tertentu sahaja kan. Macam etika kerja penjawat awam, ataupun awak nak comparekan etika kerja polis ke kan, apa lagi yang berkaitan dengan ni, etika kerja penjawat awam tu mungkin besar awak nak fokus pada polis, tapi macam bila polis spesifik sangat awak tak boleh nak buat juga kan. Penjawat awam, ataupun comparekan dengan etika kerja Jepun dan sebagainya, itu pun boleh. Ataupun etika kerja dalam syarikat-syarikat swasta kan, perindustrian, hak milik Jepun dengan Jerman ke dengan US ni, up to you kan. Jadi kat situ kita boleh tengok apa nilai-nilai etika yang boleh rakyat Malaysia amalkan. Okay, setakat ni faham tak? Daripada segi idea, saya cuma nak bincang dengan kamu daripada segi idea supaya kamu nampak apa yang awak boleh buat. Yang pentingnya apa yang kita nak kaji ni adalah berkaitan dengan etika. Jangan terlepas benda-benda lain. Sebab saya tengok macam semester lepas kan, bila dia kata teknologi, dia bercerita pasal teknologi tanpa dia mengaitkan dengan nilai etika. Dia sibuk cerita pasal isu scammer kan, kemudian penyebaran berita palsu kan berdasarkan teknologi sekarang kan. Tapi sebenarnya kita nak kaitkan, hujah awak kena bertitik tolak daripada segi etika, nilai yang beretika dan non-ethics, ethics and non-ethics. Itu. So, itu kita punya fundamental kajian. Daripada situ barulah kita membuat kajian-kajian yang berkaitan dengan ethics, ethics kerja, ethics dan teknologi kan, ethics dan perniagaan kan. Kemudian ethics daripada segi daripada segi gaya hidup kita kan. Bila kita tengok dan sebagainya banyak. Dan saya tengok bahan-bahan dalam Google pun, awak Google je banyak sebenarnya bahan berkaitan dengan etika, berkaitan dengan nilai etika yang boleh bagi idea pada kamu semua. Okay, boleh faham tak setakat ni? Saya full. Boleh? Aiman? Ni dah 76 orang, mana lagi pergi ni? Tinggal ni. Boleh doktor. Okay. Okay. Itu daripada segi idea. So, awak ada masa lagi untuk awak tukar. Mungkin dalam hari ini awak bincang dalam grup dan awak boleh tukar awak punya tajuk lah bagi pada saya biar dia realistik kan, sebab saya tak nak awak terikat nanti sampai kesudah awak tak habis-habis memikirkan apa isu dia kan,
apa kajian. Nanti awak akan rujuk saya pula terpaksa fikir untuk 8 grup nanti kan, lagi pening dengan kerja saya yang banyak kan. Jadi untuk mudah untuk awak fahamkan apa yang awak buat dan ia berkaitan dengan etika, so better cari yang isu-isu semasa yang awak faham sekarang. Okey, berbalik pada proposal. Mana ada proposal ni? Dah macam-macam window dah saya buka. Sekejap Okay, nampak tak? Okey, nampak Okey. Ini dia punya ni lah cara awak untuk buat proposal. Proposal ni macam saya maklumkan pada awak sebelum-sebelum ni dia mengandungi 10 markah. 10 markah, jadi memang tak awak kena buat lah 10 daripada 40 markah. Okay, so dia punya minimum 5 muka surat je, jangan lebih-lebih. Dia ringkas. Proposal maksud dia pun propose kertas cadangan. Jadi dia tak perlu panjang-panjang Dan ialah berdasarkan pada tema diberi tadi ataupun awak nak tukar kepada tema yang sesuai dengan kajian awak. So awak kena create tajuk dan juga isu. Yang penting kena ada isu. Isu dia, kalau tak ada isu dia macam kurang menarik dan awak sendiri pun nanti akan tak mana-mana awak nak kaji, dia menyasar ke tempat lain kan, macam tak ada ke mana dan sebagainya. Sebab itu kita kena bertitik tolak kepada dia punya isu. Isu tu nanti kita akan tulis dalam bentuk pernyataan masalah. Okay, so saya contoh saya tengok dulu kajian-kajian senior kamu. Kadang-kadang senior kamu pun dia tak berapa mantap juga penulisan dia. Tengok kejap. Ni boleh nampak tak? Contoh assignment. Nampak Boleh ke? tak? Boleh. Sekejap Kejap, saya tengok contoh lain. Macam-macam tak dia. Sekejap saya tutup yang lain dulu, pening. Okay. Okay, contoh kalau kita nak tengok apa isu yang sesuai. Contoh kalau kita tengok macam teknologi, kan? Kita ambil tema teknologi dan berdasarkan kepada tema tu, apa tajuk yang sesuai, apa isu yang sesuai dengan tema tersebut. Mungkin awak nak kaji tentang macam saya kata tadi lah, teknologi, kan? Mungkin awak nak kata tentang isu scammer sekarang. Tapi awak kena kaitkan dengan nilai etika. Kan, maksud dia scammer ni mungkin awak kaji tentang tajuk dia. Tajuk ni sebenarnya dia boleh ubah, anytime dia boleh ubah sebenarnya. Yang penting isu tu awak pegang, kan? Kalau teknologi, isu scammer, isu apa lagi. Kalau teknologi ni yang berkaitan dengan nilai etik, apa dia lagi? Cuba bagi contoh kat saya, awak orang teknologi mesti tahu punya. Apa dia lagi? Siapa boleh bagi idea? Siapa boleh bagi idea? Cyberbullying. Fifah, Bully isu teknologi. Apa dia? cyberbullying, kecam-kecam. Cyberbully kan. Dalam itu kalau kita tengok dalam media sosial, kan itu pun boleh. Kan media sosial sekarang ni kan, bila kita tengok ataupun awak mengkaji masyarakat digital. Kan masyarakat digital ni, awak melihat etika dalam masyarakat digital. Pun cantik. Masyarakat digital ni masyarakat sekarang yang menggunakan gadget, kemudian menggunakan yang bermain dengan Facebook, dengan TikTok, itu berkaitan dengan nilai etika kan. Sekarang ni kalau kita tengok, baru semalam saya tengok kan dekat Facebook kan, memang remaja-remaja ni sebab ber-TikTok ni kan dia tak kisah kan buat berjoget kat tepi jalan, kat tengah jalan. Itu berkaitan apa? Nilai etika kita kan, bila orang tengok kita rasa budak ni biar betul kan. Betul ke tak betul kan disebabkan oleh TikTok tadi.
Jadi itu awak kena boleh kaji. Saya nak cakap benda ni secara detail sebab isu dia tak berapa clear lagi lah. Sebab itu sukar bagi saya untuk saya macam membincangkan. Okay. So saya minta begini. Saya bagi contoh nanti proposal kat kamu. Contoh proposal yang awak rasa boleh nak katakan contoh ni bagus. Tak juga. Tapi mungkin boleh bagi panduan pada kamu bagaimana untuk kamu buat proposal. Okay. Kemudian selepas itu baru nanti bila dah siap proposal, awak jangan serah pada saya lagi dulu. So kita akan kumpulkan mungkin dalam saya akan bagi slot-slot masa, tapi masa tu kita tak boleh lah buat waktu kelas kan, macam waktu sekarang ni mungkin kita boleh ambil satu slot untuk waktu malam dalam masa setengah jam dan kita diskusikan tengok awak punya proposal sama ada okey ataupun tak okey. Sebab kalau saya nak bincangkan setiap isu pada awak ni, dia jadi sukar sebab penguasaan isu tu saya kena fikir panjang pula dalam kelas ni kan, saya kena fikir apa benda isu yang sesuai nak jadikan contoh pada kamu. Jadi so begini, setiap kumpulan tu saya minta awak siapkan dulu proposal. Kan proposal ni mesti mengandungi pengenalan, penyataan masalah, objektif kajian, metod kajian dan cadangan ataupun rujukan. Cadangan rujukan ni awak rujuk kat mana? Dan saya minta kalau boleh lah awak menggunakan jurnal-jurnal. Jurnal-jurnal ni awak tak pergi nak library pun tak apa, just awak Google je, banyak bahan berkaitan dengan etika. Kan? Dan nanti proposal tu nanti awak jangan doktor saya dah siap tolong tengok, tak perlu. Nanti kita akan selepas siap proposal kita akan setkan masa. Kita setkan masa untuk mungkin satu slot, contoh saya ambil malam daripada pukul 9 mungkin sampai jam 10, 2-3 grup sekali jalan. Kan? Nanti saya akan bagi saya punya time bila lah, weekend ataupun malam lah. Kalau macam katakan awak free petang, kadang-kadang saya tak berani nak cakap sebab ada masa ni saya pun busy juga. Jadi macam susah lah untuk kita bincang pada waktu biasa. Kita akan tengok waktu malam, insyaAllah ataupun waktu weekend. Okay? So make sure awak siap. Saya nak bincang dengan benda ni secara detail, nanti saya tak dapat isu yang konkret. Dan awak dulu buat, nanti saya tengok. Saya akan komen mana yang tak betul. Okey. Saya cuma jelaskan secara ringkas lah apa yang dimaksud dengan pengenalan, penyataan masalah, objektif kajian, metod dan cadangan. Pengenalan ni background dia. Contoh kalau awak nak kaji tentang etika kerja. Kan etika kerja penjawat awam. Kan? So apa pengenalan dia awak nak cerita? Sudah pasti awak akan awak akan menulis berkaitan dengan latar belakangnya berkaitan dengan etika penjawat awam. Dekat situ etika penjawat awam ni awak Google kat mana-mana dalam tu memang awak akan dapat. Sebab kita ada macam JPA, dia ada satu guideline berkaitan dengan etika penjawat awam di Malaysia. Okay. Tetapi di bahagian pengenalan, dia bukan setakat bila kita bercerita penjawat awam di Malaysia, dia bukan fokus dekat situ sahaja. Sebab bahagian pengenalan dia very general, dan bila general dia tidak terhad kepada dalam konteks Malaysia. So awak kena tengok dalam konteks mengikut standard international. Macam mana dia punya etika kerja penjawat awam dalam konteks antarabangsa. Kan? Banyak daripada situ, itu mungkin awak boleh bincangkan dalam perenggan pertama, kemudian dalam perenggan kedua, ketiga seterusnya barulah awak sentuh dalam konteks Malaysia. Yang pentingnya, konsep penjawat awam tu dalam bahagian pengenalan ni secara umum maksudnya dia secara umum tu awak kena sentuh di peringkat international. Kan? Sebab mungkin ada dia punya standard untuk penjawat awam di peringkat international. Kalau tidak pun awak just explain tentang dia punya konsep je lah. Kan penjawat awam tu apa? Daripada segi etika dia. Dan kemudian bawa awak masuk dalam konteks Malaysia. Itu bahagian pengenalan. Pengenalan ni secara general. Okey, kemudian bila masuk dekat penyataan masalah. Penyataan masalah ni apa? Penyataan masalah ni dia problem statement. Kalau dalam konteks awak punya kajian penyelidikan, sama ada di peringkat degree, master, PhD dan sebagainya, dia kena faham apa dia problem statement ni sebenarnya dia punya keyword. Keyword ataupun dia punya jantung dalam kajian. Maknanya kalau penyataan masalah awak ni tak jelas, tak clear, kalau awak buat thesis memang kena reject lah.
Ya, cuma dalam assignment ni tak adalah saya macam begitu rigid sekali. Asalkan awak jelas dan faham apa yang dimaksudkan dengan penyataan masalah dan bagaimana untuk buat penyataan masalah. Sebab penyataan masalah ni dalam bahasa Inggeris dia problem statement lah, ataupun dalam arti kata lain isu yang berkaitan dengan penjawat awam tu apa. Kan? Sebab dia isu ni dia mungkin negatif dan mungkin positif. Tapi nak mudahkan kamu, nak mudahkan kaji, selalu ni kita melihat benda yang buruk, betul tak? Benda yang lemah kan? Daripada situ baru kita nampak itu masalah. Jarang orang nak kaitkan isu tu dengan perkara-perkara yang positif. Contohnya macam kajian berkaitan dengan nilai murni masyarakat Jepun. Jadi apa isu dia? The way awak nak timbulkan isu tu pun, isu ni benda yang kita fikirkan. Yang kita fikirkan, yang kita nak kaji dan sebagainya. Selalunya apa yang kita fikirkan selalunya ialah kita punya fitrah manusia ni dia memikirkan benda lebih terlekat kat fikiran dia benda-benda yang negatif, betul tak? Berbanding dengan benda-benda yang positif kan? Sebab itu saya kata nak memudahkan awak fikirlah benda-benda yang negatif sebab daripada situ nampak masalah dia. Kalau kita melihat benda yang positif, dia pun bagus juga. Cuma the way awak menulis saya takut awak ada masalah sikit untuk menimbulkan ia sebagai sesuatu isu. Contohnya awak kaji nilai etika murni kan, katakan masyarakat Jepun. Dan boleh awak bercakap, tapi apa isu nilai-nilai murni tu? Isu tu tak semesti, kalau awak melihat dalam konteks masyarakat Jepun, dia mesti yang positif. So bagaimana awak nak jadikan sesuatu yang positif tu sebagai satu isu? Kan? Dia lebih berat lagi lah berbanding dengan sesuatu isu tu dalam konteks yang negatif. Sebab itu orang kata bila kita bercakap, sebab itu orang, kalau kita selalu dengar kan orang tu bercakap benda yang tak elok tu cepat diingat kan. Kalau kita tengok orang, yelah yang baik itu banyak, tapi kalau sekali dia buat jahat kan, cepat dia orang ingat dan cepat dia orang nampak. Macam itu juga dalam problem statement kan. Negatif tu orang akan lebih kritis membincangkan berbanding dengan positif kan. Sebab itu bukan saya kata, sebab dan based daripada isu tersebut tu barulah awak nak kaji apa berdasarkan isu dia. Okay, contoh kita patah balik penjawat awam kan. Okay, dalam problem statement ni dia very technical, sebab penulisan dia, cara kita menulis pun dia agak lain sebab nak bagi nampak dia jelas isu yang awak bahaskan dalam awak punya problem statement. Okay, selalunya, kalau kita tengok dalam perenggan dalam penulisan problem statement ni selalunya awak akan tulis dalam 1 hingga 1.5 muka surat lah untuk assignment awak. Tapi kalau thesis dia akan jadi berbelah-belah muka surat kan, nak menunjukkan hujah dia. Okay? So dalam problem statement ni selalunya perenggan pertama ni sesuatu yang ideal, faham tak? Sesuatu yang sepatutnya yang dibuat oleh penjawat awam, nilai etika yang sepatutnya dibuat oleh penjawat awam, itu perenggan pertama. Kemudian bila masuk perenggan kedua, dia akan jadi isu. Kat situ awak timbulkan isu dan dekat situ nampak kontradiksi ataupun pertentangan kontradiksi di antara isu dengan yang sepatutnya yang ideal. Boleh faham tak maksud saya? Sebagai contohnya, saya just pick up ya. Perenggan pertama menyatakan bahawa seseorang penjawat awam mestilah berintegriti, beretika kan, bagi memastikan pembangunan ataupun matlamat negara untuk menjadi sebuah negara maju tercapai. Kata gitu kan. Untuk memastikan bahawa zero rasuah ataupun macam-macam lah. Itu yang sepatutnya ideal berlaku. Tetapi bila awak ulas masuk perenggan kedua ataupun ketiga mungkin, walau bagaimanapun, namun begitu kan didapati kan masih lagi berlaku isu-isu rasuah. Nampak tak? Isu rasuah ataupun isu tidak berintegriti itulah merupakan masalah kajian. Faham tak maksud saya? Saiful, boleh faham? Saya nampak muka Saiful je lah layan saya. Okey ya? Boleh faham tak? Namun begitu, walau bagaimanapun di Malaysia, isu-isu berkaitan dengan etika bekerja di dalam sektor-sektor awam masih lagi diperdebatkan, masih lagi berluasa. Nampak tak? Itu adalah isu. Okay? Isu tidak berintegriti, dia bermula kata tidak berintegriti ke, tidak beretika ke, ataupun kes-kes rasuah yang meningkat ke kan, ataupun pecah amanah ke, dan itu berkaitan dengan integriti, betul tak? Dan itulah merupakan masalah kajian yang awak nak kaji. Contoh kalau awak pergi masuk katakan isu lain macam isu
dalam perniagaan kan, dalam perniagaan online. Okey, sepatutnya peringkat pertama, perniagaan tu sepatutnya diuruskan berlaku macam mana dalam keadaan yang baik. Awak ceritakan sepatutnya dia begini-begini. Namun begitu, okey, peringkat kedua, cantik masuk. Namun begitu, walau bagaimanapun kan, didapati bahawa berlakunya kan penipuan kan, ataupun berlakunya peningkatan kes penipuan kan dalam perniagaan online. Awak cakaplah kat mana kan, dia nak spesifik, tapi online ni kita boleh buat secara general tak apa kan, sebab benda tu semua berlaku kat mana-mana kan. Berlakunya penipuan online tu kan, ataupun kita nak katakan apa lagi, itu isu-isu yang itu dinamakan isu, itu dinamakan masalah kajian. Okey, boleh faham tak setakat ni? Siapa yang tak faham? Afiq faham tak? Afiq, siapa lagi ni? Yang lain semua senyap. Yang berani buka muka Saiful je. Okay, Aina, Yudina, mana dia? Ada ke? Grup WhatsApp. Dahsyat awak ni Jangan kejap lagi kan tak fokus. Alright? Setakat faham masalah kajian. Okay, itu. Dan tapi masalah kajian awak tu, contoh kalau awak kaji tentang tadi apa tadi yang saya bagi contoh, tiba je lupa. Saya bagi contoh apa tadi? Penipuan. Yang first tadi saya cakap apa? Teknologi Teknologi. Isu apa? Kenapa? Sebab hujan tu yang saya pandang air hujan. Perniagaan. Okey, kita ambil siapa nagian. Okey, maknanya berlakunya penipuan ataupun penipuan yang ataupun ni penjawat awam tadi. Integriti kan berlakunya maknanya isu-isu integriti di Malaysia masih lagi diperbahaskan. Okey, ataupun masih lagi menjadi isu dalam konteks sektor awam, begitulah. Dan tapi bila kita kata itu menjadi masalah, katakan kurangnya integriti, maksud dia kurangnya integriti di kalangan rakyat Malaysia ataupun di kalangan penjawat awam, itu awak punya tuduhan. Faham tak? Isu itu merupakan satu tuduhan. Bila awak tuduh, kan dia tak, bila awak macam awak buat report polis lah, awak tak boleh simply cakap gitu. Awak kena ada bukti yang menunjukkan bahawa penjawat awam kurangnya integriti dalam kalangan penjawat awam ataupun berlakunya pecah amanah ke isu rasuah di kalangan penjawat awam, dan awak kena buktikan awak punya klaim tadi. Faham tak? Klaim awak tadi mengatakan kurangnya integriti ataupun berlaku banyaknya isu rasuah kan dalam kalangan penjawat awam, dan awak buktikan. Dia bukan setakat cakap gitu je kan, macam cakap orang baling batu sorokkan tangan. Itu klaim awak, itu tuduhan awak. Bila tuduh dan awak kena ada bukti. Bukti itu melalui apa? Bukti itu melalui awak punya dokumentasi ataupun melalui data. Data tu statistik. Mungkin awak cari kat mana-mana, cari kalau awak boleh jumpa lagi cantik lah statistik yang menyatakan bahawa pada dalam tempoh tahun 2010 hingga 2020 berlakunya peningkatan 85% penjawat awam. Kalau awak tengok penjawat awam pula, awak boleh pecah-pecahkan penjawat awam yang macam mana kan? Di kalangan siapa? Lagi cantik. Kalau awak dapat data tadi, itulah bukti dia. Kan, kalau awak setakat cakap penjawat awam ni berlakunya kes rasuah meningkat di kalangan penjawat awam kan, dan awak cakap gitu je tak ada bukti, orang tak nak dengar. Itu bukan isu, itu tuduhan yang tak berasas. Tuduhan kena berasas. Boleh faham tak? Dan bukti tu juga mesti disokong, problem statement awak juga mesti disokong data. Yang kedua melalui literature review. Literature review tu adalah kajian-kajian yang dibuat oleh orang lain berkaitan dengan isu etika penjawat awam tadi. Dia kena menyokong awak punya statement tadi ataupun awak menyokong awak punya claim, tuduhan awak buat tadi. Dan LR tu dia tak boleh satu je. Dia mesti 2, 3, 4. Kan? Maknanya selari dengan kajian yang dibuat ataupun menurut kata Fauzia 2020 tu menyatakan melalui kajian yang dibuatnya menyatakan 50% berlakunya kes rasuah dalam kalangan dalam kalangan pegawai
custom ke, pegawai immigration, tak kisahlah. Yang awak dapat LR tu dia mungkin dia tak sama kan, mungkin orang tu kaji penjawat awam di kalangan polis ataupun mungkin di kalangan pegawai kewangan kan. Tak apa, janji dia punya tu selari. Isu dia sama dengan isu awak ataupun isu dalam penjawat awam sendiri. Itu okey. Maknanya bukti tu mesti kukuh. Bila kukuh tu maknanya more than satu lah. Dia lebih daripada tu. Yang paling cantik kalau awak dapat data-data yang membuktikan. Tapi bila awak bercerita benda ini kan, macam saya kata tadi, kena kaitkan dengan nilai etika tu lah, supaya kajian kita ni dia bukan kajian yang cerita pasal penjawat awam. Tapi sebenarnya kajian yang berkaitan dengan nilai etika. Yang itu nanti akan ditonjolkan pada perbahagian perbincangan nanti. Okey, boleh faham tak? Dia aturan bila awak buat proposal ni memang dia ada dia punya step by step dia lah, kan? Okey. Dan awak buktikan, kenapa awak kata yang berlakunya isu integriti tadi dan sebagainya. Okey, yang kedua, apa kesan dia? Kan? Bila awak tunjuk bukti, apa kesan dia? Dia mesti ada kesan. Bila tak ada kesan, macam alah setakat isu ni je, tak ada bagi kesan apa-apa. Kenapa awak kata dia isu? Kenapa awak kata dia masalah? Dia mesti sesuatu isu tu dia memberi kesan. Kesan kepada negara, kesan kepada masyarakat atau kesan kepada sesiapa sahaja. Faham? Maknanya awak kena terang dan kesan itu menunjukkan bahawa isu ni sangat besar. Isu ni sangat besar dan perlu dikaji. Faham? Kan? Jadi penyataan masalah tu mesti dibuktikan melalui data, yang pertama ya. Yang kedua melalui literature review dan ketiga melalui kesan-kesan yang timbul akibat daripada masalah yang awak nak kaji. Boleh faham? Ke tak ada faham? Boleh doktor. Boleh doktor. Boleh doktor. Untuk masalah tu kita ambil daripada berita-berita kan ataupun kita ambil daripada Okey, bagus soalan. Betul tak? Okay. Kita ambil daripada jurnal ke ataupun kita ambil dalam Betul. Betul. Okey, dia memang awak kena cari. Dia kadang-kadang ada setengah tu, tapi pada saya etika ni, cerita pasal etika ni banyak je dalam jurnal-jurnal. So better cari jurnal. Dalam newspaper pun boleh, tapi dia akan masuk dekat program statement just mengatakan berita harian, mengatakan ni. Boleh. Untuk awak saya benarkan, tapi kalau untuk thesis dia tak boleh sebenarnya, tak kuat. Tapi sebab kita nak menyatakan itu sebagai satu isu kan, jadi concern kepada berita dan sebagainya, menjadi satu tajuk berita yang panas kan. Okey, itu okey. Dan pada saya macam tadilah, kalau katakan ada data lagi cantik kan. Sebab orang sekarang ni bercakap melalui data. Contoh kalau kamu tengok kan kes COVID kan, bagaimana pengarah Kementerian Kesihatan menghujahkan berdasarkan data. Jadi bila awak bercakap dengan data, orang tak boleh nak argue lagi, kan? Tak adalah awak bercakap macam menyeimbang kosong je. Sebab dia based on scientific dan juga based on kepada data. Bila data, orang tak boleh nak argue lagi, kan? Dia kalau kita cakap dengan ahli politik ni, kalau dia sembang ahli politik dengan orang yang lain, ya, politik ni dia cakap je, tak ada data. Sekarang ni kita tengok, yelah, dah nampak quite okey kan, kita punya ahli politik bila bercakap berhujah dia menggunakan data. Data tu orang tak boleh nak kata apa. Sebab itu saya rasa pentingnya kalau kajian awak berkaitan dengan data lah. Kalau awak dapat pungut berapa persen dah meningkat kan. Dan paling cantik kan, okey. Itu satu. Tapi bila di peringkat, saya cuba nak selitkan balik lah. Mungkin dia bahagian pengenalan tu, pendahuluan tu saya kata dia more general kan, dia peringkat antarabangsa, dia peringkat global kan, penjawat awam ataupun isu etika ni. Kalau di peringkat di bahagian pendahuluan tu awak masukkan data-data, contohnya di negara-negara lain, contoh di Jepun yang kita katakan masyarakat dia sangat berintegriti, dan awak comparekan isu rasuah ataupun isu pecah amanah tu dengan Malaysia dekat dalam ruangan mana, sama ada LR ataupun pendahuluan. Paling cantik dekat bahagian literature review nantilah. Ni kat sini tak ada literature review LR. Sama ada awak nak masuk dekat bahagian pengenalan pun okey, ataupun dia ada satu spesifik tajuk nanti dekat bahagian literature review. Dekat dalam proposal awak tak ada. Tapi untuk full writing nanti laporan awak dia ada LR, literature review, iaitu kajian-kajian yang orang lain buat sebelum ini. Dan yang selari dengan awak punya kajian, yang mirip dengan kajian awak. Dekat proposal ni dia cuma ada tu je lah, pengenalan, dan tak masalah, objektif kajian, metod kajian dan cadangan. Okey, faham tak sekarang ni masalah
dia tak ada masalah. Dok, selalunya saya tengok masalah dengan objektif. Kadang-kadang pelajar ni dia tak faham. Yelah, saya faham lah sebab awak baru first degree kan. Jadi banyak benda yang awak kena belajar sebenarnya. Bila awak benda ni, bila awak buat untuk subjek ni, saya rasa nanti untuk subjek-subjek lain awak dah faham sebenarnya. Macam mana awak nak writing kan secara akademik kan. Asas dia sama. Kalau mana-mana bidang pun dia akan buat kajian berdasarkan kepada elemen-elemen ni tadi. Okay? Okay. So berdasarkan kepada masalah tadi, isu integriti ataupun kurangnya integriti dalam kalangan penjawat awam. Kan? So bagi contoh kes rasuah dan sebagainya kan. Okay, so what? Berdasarkan kepada isu tu apa awak nak kaji? Berdasarkan isu rasuah tadi, berdasarkan isu kurang integriti. Bila awak cerita integriti ni, dia kes-kes dia macam kes rasuah tadi, pecah amanah kan. Tapi bila awak spesifik kat rasuah, dia memang integriti, berkaitan integriti, tapi dia mungkin awak tak boleh sentuh benda-benda lain lah macam pecah amanah dan sebagainya, dia berbeza tu. Tapi semua tu berkait dengan isu integriti. Pada saya, better awak ambil yang besar, integriti. Taklah pening terlalu spesifik, nanti awak tak boleh nak tulis dengan banyak sebab ini 40 muka surat kan. Okay, so berdasarkan kepada isu kurangnya integriti rakyat penjawat awam. Okay, di Malaysia ke, di Johor ke, kalau cantik kalau awak dapat satu Malaysia pun okey sebab isu ni general, dia boleh generalisasikan, jadi mungkin satu Malaysia boleh ya. So berdasarkan pada isu tu, so what? Apa yang awak nak kaji sebenarnya berdasarkan kepada isu tu? Bila so what tu yang awak pening tu kan? So what, dan so what ni lah yang menjadi objektif kajian awak. Objektif kajian awak ni, itu yang awak nak kaji. Kalau awak ada 3 objektif, 3 perkara itu yang awak nak kaji melalui pengumpulan data awak. Kan? Pengumpulan data awak. Pengumpulan data itu bagi menjawab objektif yang awak yang gariskan, yang awak senaraikan dalam awak punya proposal. Boleh faham tak? Contohnya yang saya cakap tadi kan, berdasarkan isu tersebut, so what? Selalunya kita akan ditanya begitu, so what? Apa nak kaji? Okay, fine. Okay, kata rakyat didapati bahawa berlakunya peningkatan kes rasuah di kalangan penjawat awam. So what? So bila orang tanya so what tu, awak kena jawab. Apa awak nak kaji berdasarkan kepada isu tersebut? Kan? Yang pertama, berdasarkan isu tersebut, awak nak kaji apa? Kan? Faktor-faktor. Okey, faktor-faktor. Awak cakap kan? Okey, faktor-faktor berlakunya kes rasuah. Tapi bila awak terangkan pasal faktor-faktor itu pun, awak kena baca banyak. Adakah kajian orang lain pun meletakkan faktor sebagai asas? Sebab bila kita just bagi tahu, dia macam tak cantik kajian awak kan? Kita just sebut je tanpa kita tahu, kita fahami, tanpa kita fahami inilah objektif tu. Okey, so what? Kan bila kita kata faktor-faktor, adakah memang betul awak nak tahu, nak menentukan ataupun untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya peningkatan berlakunya masalah kes integriti. Kan? Yang kedua apa awak nak kaji berdasarkan isu rasuah tadi. Dan benda ni bukan boleh fikir sekarang tau. Faham tak? Dia kena melalui pembacaan, dan masa awak bincang, jangan bincang main lontar-lontar gitu. Dan awak discuss, mesti awak dah faham dulu. Macam mana nak faham? Kena baca. Ya? Maknanya dalam satu grup nanti, kan seorang awak ada 10 orang, kan setiap orang kena cari. Kan? LR. Literature review atau pengkajian yang berkaitan dengan integriti dalam kalangan penjawat awam ataupun nilai kerja, ya, masalah nilai kerja dan sebagainya lah, sama lah lebih kurang ya, di kalangan penjawat awam. Alright? Kan, jadi kat situ nanti bawa boleh create objektif tu apa. Kalau tak, kita main campak-campak gini, dia macam tak matching tau antara objektif dengan masalah kajian. So dia objektif ni, dia menyokong kepada masalah. Dia mesti berintegrasi dengan masalah. Dan objektif ni, dia terhasil daripada masalah kajian. Berdasarkan kepada masalah tu, so apa awak nak kaji? So awak kena senaraikan sekurang-kurangnya 3 objektif kajian. Sekurang-kurangnya 3, jangan banyak. Kalau tak, kejap lagi kan dia jadi merapu.
Kan? Sebab bila saya nak beritahu kamu, bila kita buat problem statement ni, dia bukan sesuatu yang terpisah. Pengenalan bahagian lain awak cerita lain, pernyataan masalah awak cerita benda lain, kemudian objektif ke lain pula, ke laut pula perginya, meta pula merapu kan. Dia sebenarnya di antara kesemua elemen dalam proposal ni dia saling berkaitan di antara satu sama lain. Ya? Maknanya dia saling menyokong. Maknanya pengenalan tu dia berkait rapat dengan pernyataan masalah. Kan? Sebab itu pengenalan tu secara konsep dia secara umum. Kan? Kemudian pernyataan masalah dia spesifik kat tempat mana yang awak nak kaji. Kan? Contoh kalau macam bahagian pengenalan dalam konteks yang global saja. Kat belakang-belakang tu baru dia sentuh setiap Malaysia sikit. Tapi dalam pernyataan masalah mungkin awak tak nak kaji satu Malaysia pun boleh. Just awak nak kaji di Johor ataupun di mana, ya, ataupun awak nak kaji awak nak kaji sektor swasta ataupun sektor awam pun boleh, tak ada masalah. Dia more spesifik kan. Kemudian pada pernyataan masalah itu akan terhasilnya objektif. Maknanya objektif ni kalau masalah kajian tu tak jelas, awak tak akan dapat objektif yang jelas. Bila tak dapat objektif yang jelas, jadinya punya dapatan kajian itu dia tak cantik, dia tak berapa kena ataupun dia tidak menjawab pun awak punya objektif kajian. So dekat sini kena jelas, semua kena clear, kena ditulis, kena dibincangkan secara jelas. Kalau masalah kajian awak tak jelas, objektif awak tak jelas. Bila objektif awak tak jelas, metod awak tak sesuai awak gunakan, tak betul awak gunakan. Jadi yang penting sekarang ni masalah kajian mesti jelas. Kan? Dan berdasar masalah tu sebenarnya bila masalah dah jelas, senang je awak nak buat objektif. Sebab awak tahu apa awak nak buat kan. Berdasarkan kepada isu awak dah tahu dah. Jadi bila awak nak tahu tu saya kata dia perlu pembacaan yang meluas lah. Nak kata meluas sangat sebab awak ramai sebenarnya. Kan? Jadi kalau katakan 10 orang satu grup, setiap orang tu cari artikel-artikel berkaitan dengan etika penjawat awam. Yang penting ketua kumpulan tu kena memainkan peranan lah bagaimana dia nak organize kan. Dia punya ahli kumpulan dia nanti. Okay, so yang kedua apa dia awak nak kaji, ketiga apa dia kan. Jadi ketiga-tiga tu pun objektif yang awak senarai tu pun dia menyokong, dia mesti berkait rapat dengan masalah kajian, bukan masalah kajian lain, objektif yang awak nak capai benda lain. Dia mesti menjawab ataupun dia mesti berkait rapat. Maknanya objektif tu perkara-perkara yang awak nak kaji bagi berdasarkan kepada masalah kajian tersebut. Alright, jadi objektif tu lah awak nak kaji. Kalau ada tiga tu lah yang awak kena kumpulkan, kena collect data. Collect data bagi menjawab ketiga-tiga objektif tadi. Contoh macam tadi kawan-kawan bagi contoh faktor, tapi saya tak setuju jugalah. Mungkin awak boleh fikirkan faktor-faktor macam kelakar pula, faktor-faktor menyekap belanggu integriti. Dia macam boleh, tapi dia cuba cari objektif yang lain lah, yang lebih baik, yang sangat sesuai dengan kajian dia, yang sebenarnya. Okay. Tapi disebabkan saya pun malas nak fikirkan apa awak punya ni, katakanlah faktor-faktor kan, itu objektif pertama. So faktor-faktor ni, ini yang awak nak pergi collect data kan, dia berkaitan dengan method tadi kan. Dan bila faktor objektif yang jelas, kita tahu method apa yang sesuai nak digunakan. Macam saya, bila saya tengok objektif awak, tak payah baca method, saya tahu sebenarnya awak guna method apa. Dekat situ pun dah menggambarkan method apa yang awak guna jika objektif itu jelas. Kan? Contoh mengkaji faktor-faktor menyebabkan faktor-faktor apa tadi? Kurangi integriti kan di kalangan rakyat, di kalangan penjawat awam. So macam mana awak nak dapat maklumat berkaitan dengan faktor-faktor tu? Kat mana awak nak dapat? Kat mana awak nak korek tu? Kan? Kalau bahasa orang kampung macam mana nak korek tu? Kan? Mana awak nak dapat tu? Faktor-faktor tu. Jadi kat sini kita menggunakan dua kaedah kan? Sama ada kaedah kuantitatif ataupun kualitatif. Tapi nak pilih ni pun bukan kita just ambil saya nak guna kuali, saya nak guna kuanti, tak boleh. Dia tak boleh decide begitu. Sebenarnya kaedah ni, method ni dia kena tengok nature objektif awak. Faham tak nature? Keadaan objektif awak tu. Contoh kalau awak nak kaji faktor, apa method yang sesuai? Kaji faktor, adakah dengan menggunakan kaedah kuantitatif? Dia ada dua kaedah, kuantitatif dan kualitatif. Adakah dengan menggunakan kaedah kuantitatif,
awak boleh menjawab objektif awak tadi, nak tahu pasal faktor-faktor. Boleh ke guna kuanti? Tidak. Saya nak tanya awak. Boleh. Tak berapa nak kena kan? Sebenarnya kuanti ni survey. Survey ni dia bagi soalan skala Likert tadi, soalan apa, soal selidik tadi dan dia jawab kan, awak yang bagi dia pilihan jawapan kan, tapi bila nak tahu faktor, adakah awak dah sediakan semua faktor tu dan orang responden tik-tik saja. Menyusahkan awak betul tak? Dan saya tengok bila kaji faktor ni kaedah kualitatif kan. Kualitatif tu apa? Kualitatif tu awak interview orang yang berkaitan. Contoh kalau awak kaji tentang integriti. Kan, kat mana sebenarnya yang boleh awak dapatkan info, maklumat yang berkaitan dengan integriti penjawat awam? Siapa yang awak sepatutnya interview? Awak tak boleh interview saya walaupun saya lecturer. Walaupun saya lecturer tapi saya bukan nak kata bukan sumber yang tepat untuk awak dapat information berkaitan dengan tu. Boleh faham? Jadi siapa? Awak nak pergi dekat agensi pencegah rasuah ke, SPRM ke, pun boleh kan? Betul tak? SPRM maknanya badan-badan yang begitulah yang berkaitan dengan integriti. Ataupun awak pergi dekat Institut Integriti Malaysia ada, IIM. Awak interview dia punya pegawai kan? Dekat situ pun awak boleh nak cari data, nak dapatkan data berapa ramai orang yang terlibat dengan rasuah pun lagi cantik. The way awak mencari maklumat bagi menjawab awak punya itulah. Okay, alright, boleh faham tak setakat ni? Itu method itu perkara yang 1, 2, 3, 4 metod kajian. Okay. Maknanya sebab itu saya kata objektif baik ni kita akan tahu. Saya akan tahu metod apa yang awak guna. Selalunya kalau katakan objektif dia tak jelas, memang sebabkan objektif tak jelas sebab apa, dia tak tahu apa dia nak kaji. Berdasarkan kepada isu pun tak jelas. Kan? Dia saling berkaitan di antara satu sama lain. Masalah yang jelas akan menghasilkan objektif yang jelas. Objektif yang jelas akan membolehkan kita menggunakan metod yang tepat. Metod yang sesuai dan tepat. Okay. So metodologi. Metodologi ni selalunya kita menggunakan dua lah. Metodologi kaedah, dua kaedah iaitu kaedah kuantitatif, kualitatif. Tapi macam saya kata tadi, awak tak boleh just pilih-pilih gitu. Tengok objektif awak tu apa. Objektif tu yang menentukan kaedah apa yang awak nak guna. Kan? Bukan kaedah tu yang sesuaikan ikut objektif. Objektif tu sebenarnya yang menentukan kaedah apa yang sesuai, yang tepat sekali lah untuk awak guna untuk menjawab objektif tersebut. Okay? Dia ada dua kaedah, kualitatif dan kuanti. Macam kuantitatif ni menggunakan survey lah, soal selidik. Nah selalunya objektif dia mungkin bersifat begini. Mungkin awak nak kaji tahap kesedaran, tahap pengetahuan. Awak nak tahu ciri-ciri demografi. Itu dia punya keyword objektif yang ada pada awak, objektif awak yang awak menggunakan kaedah kuanti, survey. Boleh faham? Awak nak tahu ciri-ciri demografi kan? Kemudian nak kaji tahap. Kan? Itu semualah. Tapi pada saya peringkat awak just demografi biasa dan tahap saja. Tak perlu nak correlation, regression tu tidak advance. Untuk tu just sampai tahap tu je. Tahap, kajian tahap dan juga kajian demografi. Demografi tu awak nak comparekan dengan lelaki perempuan. Siapa yang paling tinggi sebenarnya terlibat dengan rasuah. Kemudian daripada segi sektor. Kan? Sektor mana yang menyumbangkan kes rasuah yang tinggi. Kan? Itu demografi. Kalau tahap, contohnya awak nak kaji tahap, takkan tahap integriti kan. Mana tahu awak nak ukur tahap integriti, tapi selalunya bila cakap integriti ni kan, bila awak tanya orang, tentu letakkan lawat orang tu nak cakap, integriti saya rendah. Saya tidak berintegriti. Tak ada pernah lagi saya buat kajian orang nak ngaku dia tu tak betul. Kan? Semua je baik-baik. Sebab itu kadang-kadang survey ni boleh juga dipertikaikan. Ataupun mungkin soalan tu, kelemahan pada soalan. Sebab kita soalan kita bendul, lurus bendul tanya kan. Bila kita tanya, saya sentiasa menjaga masa saya. Saya akan memastikan saya akan memastikan bahawa saya akan sampai pada jam 8 pagi waktu kerja. Kan? Ada tak orang cakap tidak bersetuju? Semua akan cakap bersetuju dengan sangat setuju, betul tak? Siapa nak pergi dedahkan diri sendiri? So the way tu, itu pun satu teknik membina soalan
Ada selalunya soalan yang luar bendul ni bila soalan, maksud saya soalan luar bendul ni soalan yang menyebabkan responden tu jawab yang baik-baik, yang bagus-bagus. Faham tak? Contoh, saya bersolat 5 kali sehari. Sangat setuju, tidak setuju? Kan? Dan kurang setuju. Ya, dia kena jawab kurang setuju. Malulah kan? Tengok lecturer, tengok budak ni tak solat. Soalan tak tungkap kan? Malu kan? Sebab itu saya kata bila buat soal selidik ni, dia jadi kena pandai benda soalan teknik. Dia ada psikologi dia ada psikometrik dia. Psikometrik dia tu bagaimana awak psiko berdasarkan kepada soalan tu. Kan? Okey, sebab itu saya rasa kadang-kadang temu bual tu lebih okey kot. Awak nampak muka dia, nak kelentong pun kita tahu sebenarnya kan orang bila kita temu bual dia ni cakap betul ke tak betul. Kan? Dia dengar suara saya? Tak dengar. Tak dengar? Sekejap Tak dengar? Tak clear suara saya? Tak berapa nak clear. Yang tadi tu dah stuck. Kita Dengar tak suara saya? dengar tu. Dengar. Ya, Doktor. Sebab ni kot saya punya benda tah. Biasalah kan ni dari teknologi tak. Menyusahkan kita ke kan? Dia ada pro and con lah teknologi ni kan. Sebab itu saya kata dia banyak benda yang kita boleh kaji daripada sudut kemanusiaan kita kan. Perlu jugalah campur tangan elemen tu. Okey. Mana saya punya tadi ni? Okey, nampak Asal berdengung? Berdengung tak sekarang ni suara saya? Tak Nampak betul. tak? Tak betul. Okey. Tak. Memang tak nampak lah, saya tak share lagi. Ya Allah Akbar, Alhamdulillah. Kat sini hujan, kat tempat awak hujan tak ni? Hujan Tak, ada. ni hujan. Mendung. Hujan. Mendung kat mana? Ni kat mana yang hujan ni? Ni kat Johor ni saya. Kat mana yang hujan lagi? Batu Pahat. Awak tu bahas sama dengan saya. Fauzan Apa ke Helmi ni orang mana? Saya Pak Duduk kat Raja. mana? Pak Raja. Tak cerita. Oh, Pak Raja. Ya saya. Pak Raja kat mana Helmi? Saya Taman Nes. Ya Allah ya Rabbi, kat depan taman saya rupanya. Oh iya ke? Saya Taman Kelisa. Oh Taman Kelisa. Awak saya duduk pok ngopi lah. Pak Ngopi. Siapa besok nanti nak datang ke Pak Raja cari Helmi Dia ada satu pot viral ke Helmi kan? Pok ngopi lah. Betul, Pak Ngopi. Yang kena kajian datang sini boleh masuk kan? Boleh lah kalau nak jumpa saya kat sini nak bincang, boleh. Buat face to face tapi rasa boleh kot. Boleh kan Helmi? Boleh. Baiklah yang ni. Siapa yang dekat-dekat area Batu Pahat ni mungkin boleh masuk lah saya rasa. 1 bulan 11 ni dah full force masuk untuk semua lecturer, pentadbiran semua yang vaksin dah complete vaksin boleh masuk. Siapa yang tak complete vaksin jawabnya duduk kat pintu pagar kena patah balik. Okay. So ni method yang macam saya kata method dia ada 2 kan. So dia ada setengah dia tapi bila kita nak memilih kaedah tu tapi ada setengah pelajar itu lah buat pasal ni kuanti ni leceh kan nak kena cari sampai 100 orang kan. Jadi awak pun ubah. Awak jangan tak boleh tukar macam itu. Awak kena ubah awak punya objektif, awak kena ubah awak punya masalah kajian. Nampak tak? Awak kena ubah tu bukan isu tu awak ubah. The way awak menulis tu. Faham? Awak kena ubah supaya objektif tu dia clear.
dan objektif tu clear, method awak nak guna pun clear. Ada setengah pelajar gitu, tak nak lah, dia tersusah ni, Dr. Fauzan ni buat sampai 100 orang ni. Macam nak cari kan, dalam keadaan kita COVID ni, nak pergi cari, nak edarkan susah. Jadi tak boleh gitu OS, kita tukarlah temu bual. Objektif tu awak kena ubah kan. Mana tukar, sebab macam saya kata tadi, dia objektif ni, dia memang menggambarkan method yang awak gunakan. Kalau katakan saya tak nampak objektif awak ni, awak sebenarnya nak buat apa ni Saiful cakap gitu kan. Nak buat apa ni sebenarnya, maknanya objektif awak tak clear. Jadi make sure yang itulah. Okay. So kemudian cadangan rujukan. Cadangan rujukan ni, janganlah awak cari bahan-bahan yang macam kelakar kan. Yang macam tak ada mana pergi dekat blog kan. Sebab gajin ni sekarang ni orang buat blog kan. Gajin, betul tak? Jadi awak pun ambil, kena cari bahan yang berautoriti ya. Kalau buku ni, sekarang ni awak dekat rumah tu awak nak cari buku kan. Selalunya orang kurang nak menulis isu-isu macam ni dalam buku. Selalunya kajian-kajian tu dibuat melalui jurnal lah. Jurnal sekarang ni banyak sangat. Awak Google etika tu berlambar keluar. Jadi better awak cari jurnal lah. Jurnal online. Jangan cari bahan-bahan yang tak ada apa, yang kurang berautoriti, yang bukan sepatutnya orang tu tulis lah. Okay. Sekurang-kurangnya 10. Kemudian kalau boleh lah, selalunya pelajar ni itulah, dia ada time dia time sekarang ni dia bersemangat, tapi bila dah assignment dia berlambak nanti kan, dekat ujung-ujung tu mulalah dia merapu kan, ambil kat mana-mana paper dan sebagainya. Sebenarnya paper ni dia boleh menimbulkan isu, tapi kita nak letak dia sebagai rujukan, sokongan kan, dia tak sesuai. Terutama sekali dalam macam tadi saya kata, nak tunjukkan bukti. Bolehlah satu untuk timbulkan isu tu betul, boleh. Tapi untuk dijadikan sebagai bukti, itu kena cari LR. Kajian yang sesuai, literature ataupun data. Data paling lah, saya cakap tadi, dia tak boleh argue apa-apa. Tak boleh dapat benda-benda ni. Pada saya etika ni kan, isu etika ni bukan sesuatu yang barulah. Okay? Alright. Saya ingat itu saja untuk penerangan saya. Nanti saya akan ulas balik ni pada kumpulan-kumpulan yang kita akan buat slot. Dalam slot tapi as long as awak dah buat dulu proposal. Okay, jangan dulu upload dekat dalam Otter kan. Tapi nanti bila dah siap, saya bagi masa seminggu sampai hari Selasa depan. Sampai hari Selasa depan awak siapkan, kemudian selepas hari Selasa tu nanti saya akan, tapi bagi saya habiskan kerja saya dulu lah, saya pun dah pening sekarang ni kan. Okay, saya akan setting kumpulan mana, pukul berapa dia kena buat GM dengan saya Google Meet untuk tengok awak punya proposal bagi setiap kumpulan masing-masing. Ni biasalah. Kena betulkan, ada yang okey kalau awak rasa, tapi awak kena buat elok-elok lah. Buat elok-elok, jangan buat banyak-banyak. Tak apalah Dr. Fauzan nanti bagi cadangan. Saya dah penat. Penat mikirkan awak punya proposal. Jadinya awak buat elok-elok. Tapi ada setengah grup tu saya lepas sebab dia punya tu sangat clear. Tapi mana yang tak lepas tu kan 2-3 kali. 2-3 kali dia duduk bincang saya. Itulah macam saya kata tadi, saya sebenarnya masih sangat terhad untuk bincangkan banyak kali dengan kamu Jadi bila saya bincang macam ni, awak kena dengar, dan masa dalam grup nanti sekali lagi kita akan bincang berdasarkan proposal awak, dan awak kena betul-betul jelas lah. Dia bukan apa, bila ada setengah dulu-dulu kan, saya tak ingat pelajar dia, kadang dia manja kan, doktor boleh tak doktor tengokkan lagi doktor, sampai 2-3 kali, 3-4 kali pun ada. Itu masalah letih lah. Sebab section bukan section kamu je, saya nak ada banyak section lagi kan. Awak bayangkan subjek macam saya ni dah 80 orang satu kelas kan. Dan satu nak dekat 10 bulan, ada section lain lagi. Kan. Jadi so bila bincang ni awak kena faham betul-betul, take note. Dan juga sekali lagi nanti dalam saya akan konsult dalam grup yang ni lah yang kita akan tengok slot masing-masing. Okay. Alright, itu untuk proposal harap awak faham. Jadi sesiapa yang buat perubahan pada saya bagi kelonggaran tadi kan, berdasarkan pada isu-isu semasa, kalau awak rasa macam perlembagaan tu susah, leceh tu, dan awak boleh tukar. Okey, itu satu saya nak cakap. Okay, dia ada satu lagi. Okey, ini bila setiap saya minta satulah supaya kita punya apa yang awak buat ni, dia memberi impact pada masyarakat. Kita bukan setakat buat assignment saja kan. Jadi apa yang awak buat ni saya ingat perlu memberi impact pada masyarakat kan, sebab kita membincangkan pasal etika. Bukan etika tu di kepala kita saja kan.
tanpa kita orang kata apa, createkan awareness pada orang lain, betul tak? Cuma untuk pengetahuan kamu je sebab awak nak score A sebab benda ni wajib. Tapi pada saya bila kita belajar sesuatu yang baik murni, so kita kena bagi impact daripada masyarakat. So bagaimana nak bagi impact pada masyarakat, iaitu dengan mewujudkan awareness, mewujudkan kesedaran lah pada saya. So saya minta nanti dalam untuk masa awak pengumpulan data nanti, untuk kumpulkan data nanti ataupun saya tak tahulah selepas ke atau semasa itu nanti ikut macam mana awak buat. Saya minta setiap grup mungkin awak create awareness. Awareness contohnya kalau awak kaji tentang teknologi kan, untuk berita palsu, kan, scammer dan sebagainya. So bagaimana awak wujudkan awareness di kalangan masyarakat untuk memastikan mereka ni tidak melakukan perkara-perkara yang tidak beretika itu. So saya nak awak fikirkan, mungkin saya terfikir macam gini, sama ada awak edarkan brosur, kan? Brosur tu mungkin ini kita akan buat satu program. Dalam kelas ni saya akan buat satu program, satu program yang dinamakan apa, saya tulis saya tu menyuburkan nilai etika dalam kalangan. Nanti saya akan create lah satu kertas kerja saya akan buat. Tapi yang ni saya nak jadikan dia satu program khusus untuk pelajar-pelajar section ni, supaya apa yang awak buat ni bukan untuk lekat kat fikiran kita nak faham setakat kita nak score, tetapi at least apa yang kita belajar ni kita wujudkan kesedaran, memberi impact kepada masyarakat. So macam gitulah. So awak fikirkan dia bukan susah sangat lah, sama ada awak buat brosur ataupun awak buat TikTok. Saya suka sebenarnya TikTok tu. TikTok tu bukan saya tengok orang menari-nari, tidak. Dekat situ dalam masa 2-3 minit je saja kan. Dan awak boleh ataupun awak boleh buat short video. Kan video tu just awak cakap sesama awak untuk wujud kesan dan kemudian awak post dalam awak punya media sosial ataupun awak kongsi kepada orang lain. Itu antara yang perkara yang awak boleh buat lah. Dia tak perlu banyak pada saya, sikit je untuk awareness setiap grup apa yang dia kaji. Contoh kalau awak kaji tentang integriti di kalangan penjawat awam, kan? Awak nak buat dia ada macam itulah brosur yang menyenaraikan nilai integriti ataupun awak tulis kata sedarkah anda bawa berpersen integriti ni, macam itulah. Faham tak? Macam mana saya nak cakap Jadi gitulah macam awak nak mewujudkan awareness. Jadi based on data kan yang awak belajar tu kan, contohnya penjawat awam 80%, katakan 25% penjawat awam terlibat dalam masalah integriti. Awak tak perlulah fokus bila buat dalam tu, dalam TikTok ke dalam brosur tu, tak perlulah penjawat awam mana-mana satu kan. Okay, sedarkah awak bahawa 20% masyarakat Malaysia terlibat ni. Kemudian awak comparekan pula kan kes rasuah kan dekat negara lain dengan negara kita. Nak tengok Malaysia ni berada di kedudukan berapa. Dan kemudian awak senaraikan nilai-nilai murni, nilai murni integriti yang perlu dibuat, yang perlu diamalkan oleh penjawat awam. Jadi benda tu saya nak awak sebarkan mungkin melalui media sosial ataupun menerusi awak buat brosur ataupun brosur lah kot dalam satu muka ni kan, awak cetak dalam 50 ke kan, dan awak edarkan pada siapa. Pada saya nak mudah, awak buat je dalam bentuk TikTok kan, ataupun short video kan, ataupun brosur pun boleh kan, selalunya dekat media sosial tu kan awak boleh ni kan, dan awak ni just sikit saja untuk tu je lah pada saya supaya dia memberi impact pada masyarakat. Itu perkara yang awak perlu masukkan dalam awak punya tugasan perkumpulan. Boleh tak? Boleh tak yang ni? Yang ni saya yang sendiri minta lah request. Pada saya ialah subjek ni nampak macam tak ada apa-apa kan. Tak ada apa, sangat penting pada saya untuk kita mengukur efektif awak, faham tak? Efektif dan juga mengukur untuk memberi impact kepada masyarakat. Oh boleh, saya suka kalau buat dalam bentuk TikTok kan, sekejap je kan, dalam 3 minit, tapi info yang awak bagi tu sangat menarik dan sangat bernas untuk mewujudkan awareness. Tak kisah apa-apa saja tajuk yang awak buat berkaitan dengan tu. Kalau awak buat tentang perniagaan kan melalui media sosial, dan awak buat kan, create benda tu, tak payah panjang-panjang, cukup kalau awak senaraikan nilai-nilai murni tu dalam TikTok awak kan, dalam brosur awak. Itu bagi saya itu satu pencapaian untuk kita memberi kesan kepada masyarakat.
Okay, boleh faham yang ni? Alright, saya ingat itu sahajalah. Itu masa nanti awak buat, mungkin tak kisah. Saya rasa selepas awak korek datang tak apa, bila awak dah report tu dan masa sama awak buat benda tu sekali, short video tu. Okay, so short video tu nanti tak kisahlah TikTok ke short video ke apa, nanti masa pembentangan nanti awak kena tunjuk kat saya apa yang awak buat untuk program. Kita anggap ni sebagai satu program khususnya untuk kita punya section. Wujudkan dulu, maknanya dia tugasan ni dia embedded dalam awak punya tugasan berkumpulan lah. Jadi masa presentation, so tunjuk kat saya bukti yang awak buat benda tu. Okay, boleh? Okay, untuk itu, okay. So itu untuk penerangan tugasan awak lah. Okay, kita rehat dalam 2 minit boleh tak? Serak suara saya. Boleh tak? Okay, kita rehat sekejap. Boleh tak? Boleh. Boleh.
Okey, boleh kita mula ya. Sebab dah tak lama, setengah jam je lagi ni. Okay. Boleh Doktor. Boleh Doktor. Okey, ni kita sambung baliklah kuliah kita yang minggu lepas berkaitan dengan peradaban dan etika kan. Untuk hari ini saya rasa saya just sebab saya tengok slide ni memang slide daripada KPT. Jadi dia macam banyak yang berulang-ulang kan. Jadi saya just fokus mana yang tak berulang je. Ya. Tapi benda ni ada kesinambungan lah. Perbincangan kita hari ni memang dia ada berkesinambungan dengan yang lepas. Ya. Jadi kalau kita tengok dekat sini ya, kita sepatutnya minggu lepas tentang konsep etika ni, apa yang masukkan etika kan, apa yang masukkan peradaban, tapi saya dah tersilap sebenarnya yang minggu lepas tu minggu ni kan. Mungkin sebab masa kat author tu, masa saya download tu dia bertukar-tukar, dia macam tak tersusun kan. Jadi saya ambil mana yang saya ingat. Yang pertama tu minggu utama kan, rupanya penyelaras dia tak susun dengan betul. Jadi saya dah, tak apalah, kita dah advance minggu lepas. So yang untuk minggu ni kita patah balik lah pada minggu yang pertama punya slide sepatutnya. So ini kita akan bincangkan mengenai apa yang dimaksudkan dengan nilai etika. Kalau kita tengok etika kita pada hari ini, kalau kita tengok definisi dia tu, dia berkait rapat dengan kronologi. Kronologi sejarah peradaban ataupun kronologi etika. Susul galur etika masa zaman pra-kolonial, kemudian masa zaman kolonial dan juga zaman pasca kolonial. Kan, kalau zaman kolonial awak pun pra-kolonial awak pun kena faham ya, iaitu pra-kolonial dia merujuk kepada zaman masa kita sebelum dijajah, iaitu masa zaman kerajaan Melayu Melaka ya, zaman Kepulauan Melayu dan sebagainya ya. Kemudian zaman kolonial ni dia merujuk kepada zaman penjajahan ya, penjajahan masa zaman British, especially pada zaman British. Jadi dia punya nilai etika dia dah lain sedikit berbanding dengan zaman pra-kolonial. Kalau pra-kolonial ni kita punya, dia refer kepada adab. Dia tak panggil etika, dia panggil sebagai adab resam. Panggil sebagai adab resam. Kemudian masa zaman kolonial kita panggil sebagai etika, etiket, kemudian ataupun satu lagi divisi adalah ethos. Dia ada 3 perkara. Kemudian selepas kolonial. Selepas kolonial ni merujuk pada zaman sekarang lah. Bila zaman sekarang ni dia dah bercampur aduk di antara adab resam dan juga ketiga-tiga konsep tadi. Dia bercampur dengan adab resam dan juga etika dan etiket tadi. Faham tak? Okey, itu dia punya, kalau kita nak memahamkan dia punya kronologi lah. Okey, so berpatah balik kepada pengenalan etika ni. Etika dalam peradaban ni dia adalah etika dan peradaban dia sangat penting lah dalam sebuah masyarakat. Yang pertama untuk mewujudkan kepribadian yang tinggi. Kemudian etika ni nak merujuk kepada sikap saling hormat menghormati, kemudian hidup dalam keharmonian, kemudian dia merujuk dia punya kepentingan dia adalah penting untuk membina negara, bangsa dan lain-lain. Yang ni saya just baca dulu lah sebab dia macam tak fokus sangat. Mana dia? Okey, apa yang dimaksudkan dengan adab? Adab dan etika ni ada beza ke tidak? Kan sebab kalau kita dalam konteks masyarakat kita hari ni, tak kira Hindu ke India ke Melayu ke Cina, kita tak adalah sebut orang kampung ni dah tak sebut etika, betul tak? Etika ni dia berada dalam keadaan yang formal, kan? Etika kerja, etika masa kita berada di dalam majlis, majlis formal dan sebagainya. Tetapi orang Melayu dulu, kalau kita jangan kata orang Melayu dulu masa zaman atuk nenek kita, dia tak panggil sebagai etika, dia panggil sebagai adab. Kalau merujuk lah, kalau kita merujuk pada kaum-kaum tertentu, especially kaum Melayu ni, dia sebagai adab ataupun dia panggil sebagai adab resam. So adab resam ni apa maksud dia? Dan adab ni dia terhasil daripada macam saya kata tadilah pada zaman pra-kolonial. Pra-kolonial itu zaman sebelum sebelum kita dijajah. Dengar tak? Dengar tak?
Dengar. Dengar sebab saya tak nampak awak lah. Okey. Saya tak nampak. Okey, so itu adab. Maknanya adab ni dia terjelma masa sebelum prakolonial lagi, iaitu zaman era kerajaan Melaka. Dan adab ni pula dia berlaku percampuran, percampuran adab resam. Percampuran ni berlaku, kita ambil contoh masa zaman kerajaan Melaka kan, bila kita tengok pedagang-pedagang asing datang kan daripada timur, daripada barat kan, daripada Arab dan sebagainya, dan dekat situ di Melaka ni memang tempat pusat kemasyarakatan, maknanya tempat pusat pergaulan. Jadi bila pergaulan ni dia akan membawa kata elemen adab-adab yang berbeza lah daripada kaum-kaum lah lain, kemudian diadaptasikan dengan masyarakat setempat, iaitu masyarakat Melaka. Jadi kat situ dah bergaul macam-macam jenis adab ataupun macam-macam jenis adat yang dibawa daripada timur, daripada barat, kemudian daripada Arab dan sebagainya lah bila mereka ni datang ke Melaka. Jadi kalau kita tengok daripada segi definisi ni, adab ni membawa maksud budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik, budi bahasa. Dan adab ni dia kontra, sama ada adab dan juga tidak beradab. Dia ada dua definisi yang nampak macam apa, yang ni lah beradab dan tak beradab. Jadi kalau berbudi dengan kurang berbudi, maknanya ukuran dia adalah kepada apa tadi, kepada baik dengan tak baik lah maksudnya dekat situ. Okey, beradab ni dia merujuk kepada baik budi bahasanya, sopan. Macam contoh kalau kita orang dulu-dulu lah, tapi orang sekarang ni dia dah lain. Tu patut saya kata zaman pasca kolonial ni dia bercampur aduk di antara kolonial dengan juga pra-kolonial. Contoh kalau kita tengok masa zaman nenek kita, atuk, mungkin zaman mak kita ni dia dah moden. Dia lah macam mak kamu mungkin umur dalam 50-an 60-an kan, jadi benda tu dah berlakukan satu perubahan, perubahan yang drastik, apatah lagi pada zaman kamu. Tapi kalau kita tengok masa zaman orang dulu-dulu, masa tahun 80-an, pada tahun 70-an, kita tengok lain lah, terutama saya dulu dilahirkan dalam tahun 70-an kan, jadi adalah dia punya adab-adab yang masa saya kecil saya kena jaga. Saya kena jaga. Dan kalau kita tengok compare dengan anak-anak kita kan, dengan kaum zaman sekarang ni dia agak berbeza. Dulu kalau kita orang tua bercakap kan, masa saya dulu-dulu kan, kita tengok makcik kita kan, ayah kita cakap dengan mak kita, kita tak boleh menyampuk kan, especially kalau ada orang datang mak kita, dia sembang dengan mak kita, dengan abah kita tak boleh menyampuk, dia cakap, kita kena diam, tak boleh cakap. Tapi itu zaman dulu punya adab yang dibawa sampai sehingga pada tahun 50-an 60-an kan, masa kita dilepas era penjajahan, adab tu kita tebal lagi kan, adab sopan santun, dia punya adab budaya tu masih tebal lagi. Banyak benda-benda yang kita kena ikut adab. Maknanya ketertinggian adab pada masa tu memang sangat dijaga oleh kata masyarakat. Especially mak ayah kita akan membentuk karakter kita berdasarkan apa masyarakat mahukan. Boleh faham Contoh macam saya cakap tadi kan, suara tinggi itu confirm lah kita anggap sebagai kurang sopan. Tapi kalau kita tengok hari ni, banyak je suara pelantun-lantun kan, tinggi dan sebagainya. Tapi ada setengah tu rasa macam kurang sopan, tapi dalam setengah keluarga dia rasa benda tu dianggap sebagai open minded kan, tak ada masalah, tak ada isu ataupun dianggap perkara biasa bila orang kata suara tinggi kan. Okey, sama juga kalau kita tengok dulu-dulu dia macam-macam lah, kita tengok yang perkara yang kita boleh buat dan tak boleh buat dalam masyarakat masa zaman-zaman tu lah, masa saya kat zaman 60-an sehingga zaman 90-an. Itu masyarakat awak saya rasa tak hidup, tak ada lagi. Saya dulu kecil-kecil memang tak boleh. Contoh kalau kita orang tua-tua dulu kan, dia maghrib tak boleh dah keluar. Maknanya sebelum maghrib kena pastikan ada kat rumah, tak boleh duduk kat luar. Ataupun kita masa ada tetamu datang, ataupun kita pergi rumah orang kan, orang kita ikut parent kita pergi rumah orang. Masa tu kalau katakan orang tuan rumah tu hidangkan minuman kan, kita tak boleh simply ambil kan, tak boleh ambil sampailah mak kita yang letakkan cawan dekat depan kita. Tapi orang sekarang ni bila orang kata sila ambil, cepat je dia ambil kan.
Tapi sekarang tak boleh. Maknanya mak kita, kalau katakan ada biskut ke apa kuih mak kita yang ambil bagi kat kita, kita tak boleh terus ambil. Itu ada orang dulu lain. Ya? Tapi ada orang sekarang dia lain pula. Kan? Sebab itu saya kata adab yang sekarang ni dia dah bercampur di antara nilai-nilai etika yang berada masa zaman prakolonial dan juga nilai-nilai yang berada masa zaman prakolonial. Maknanya dia dah bercampur daripada aspek itu. Ya? Okey, so beradab ini, maksud beradab budi bahasanya sopan, orang yang beradab tidak akan meninggikan suara bila berkata dengan ibu bapanya. So beradab ini pada ketika itu macam saya cakap dia merupakan satu peraturan, peraturan yang nak menunjukkan tingkap kehidupan seseorang untuk. Selalunya kalau masyarakat dulu dia amat, orang kata kalau dalam masyarakat dulu kalau kita tengok sesebuah keluarga tu yang mempunyai adab tinggi tu dianggap sebagai seorang yang mempunyai kelas yang tinggi lah. Maknanya dia mencapai tingkap kehidupan yang sangat baik. Bila kita tengok keluarga dia keluarga yang beradab, kalau contohnya kalau nak pilih nak macam nak pilih pasangan kan untuk anak dia tengok keluarga dia macam mana, background keluarga dia macam mana kan. Kalau background dia seorang yang berbudi pekerti, itu memang menjadi pilihan lah pada era-era dulu kan. Jadi sekarang ni dah tak ada masalah kan. Sesiapa pun boleh asalkan anak tu suka. Tapi dulu cara lain kan. Kadang-kadang nak cari pasangan kan. Untuk anak lelaki ke anak perempuan apatah lagi. Untuk anak lelaki dah tak boleh simply awak macam awak masuk kelas terus ambil jadi isteri. Tak. Dulu tidak. Mak ayah yang pilih kan. Mak ayah yang pilih, tengokkan untuk anak. Maknanya untuk anak lelaki dulu pun dia orang tak ada ruang sangat lah untuk memilih. Kalau dia suka pun mak ayah tak suka, tak boleh. Mak ayah pula dia ada kriteria-kriteria yang tertentu. Salah satunya kriteria dia tengok adab perempuan tu. Kan, kesopanan perempuan tu. Kemudian letakkan pula asas kalau perempuan tu yang paling penting pandai menguruskan rumah tangga. Itu etika ataupun nilai-nilai yang menjadi benchmark kepada orang tua-tua dululah. Kalau kita tengok daripada segi. Kemudian dia tengok pula sopan santun. Itu menjadi kriteria utamalah dulu. Berbanding sekarang ni kita punya standard jadi lain. Sekarang ni macam mana cara pilih orang perempuan. Dulu ini dia punya kriteria dia. Dan salah satunya itulah dia punya adab sopan santun perempuan tu memang menjadi pilihan pilihan orang tua-tua dulu. Itu saya nak ceritakan bezanya di antara dulu kan. Sebab itu dulu dia panggil adab. Tapi sekarang ni bukan kata tak beradab, tapi kita mau kepada percampuran antara etika dan adab. Okey. Saya tengok dah tinggal 77 orang. Dah ramai yang terkeluar lah ni. Terkeluar ke sengaja keluar tak tahulah. Okey, kemudian adab resam pula, apa yang dengan maksud adab resam? Tadi adab kan, adab benda yang ni lah tadi. Maksud adab tadi baik budi bahasa sopan santun. So maksud kedua ataupun term kedua dalam ni adalah adat resam. Okey, adat resam ni apa maksud dia? Okey, adat resam ni adalah yang menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum, perkara yang diamalkan kan. Perkara yang diamalkan yang menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum dan kita anggap sebagai satu peraturan yang dibuat di dalam sesuatu masyarakat ataupun sesuatu peraturan yang perlu diikuti oleh sesuatu masyarakat. Okay, contoh adat resam perkahwinan. Okay, kalau kita tengok adat resam masa zaman antara 60-an, 50-an hingga 90-an lain. Dan sekarang ni jadi lain sedikit kan. So kalau kita tengok adat resam perkahwinan dulu dia sangat berstruktur kan. Bila berstruktur ni dia berkait rapat dengan ethics yang kita panggil pada hari ini. Kan? Ethics dia sangat tersusun. Dia punya protokol dalam perkahwinan dia. Dia bukan ambil je anak dara orang tu kahwin, tidak. Dia punya peringkat contohnya kalau masa zaman dulu dia ada berisik. Saya tak tahu sekarang macam mana kan, dia terus ada setengah tu bertunang, ada setengah tu orang tu jenis mak bapak dia malah nak tengok anak dia duk berkepit je terus nikah kan. Dulu tak boleh begitu, dia mesti ikut peraturan dan peraturan inilah kita anggap sebagai ethics, nilai ethics. Sebab itu adat resam, adab ini adalah merupakan salah satu orang kata boleh dikatakan sama dengan etika kita pada hari ini kan. So saya ambil contoh dalam perkahwinan, contoh kan. Dalam perkahwinan masyarakat Melayu, saya tak tahulah masyarakat lain, saya rasa sama je sebab orang dulu memang sangat menjaga tu kan.
Okay, dia ada dia punya, dia tak boleh terus-terus nikah dan sebagainya. Dia ada dia punya flow dia. Flow dia merisik dulu kan, merisik tu pula bukannya tiba-tiba datang tengok anak dara orang tu ambil kan, tak. Merisik pun dia guna orang tengah kan, mak ayah tu. Orang tengah tanya kawan-kawan, tanya jiran tetangga, anak dara ni dia telah dimiliki ke belum, dah ada orang punya ke belum kan. Kemudian merisik pula, tak ada nak buat appointment dulu, tak ada, terus gedah tengok anak dara tu. Masa tu nampak real kan. Anak dara tu boleh masak ke tak masak gitulah. Kemudian dah setuju baru meminang. Kemudian meminang ni pula dia ada dia punya proses, dia ada dia punya adab-adab ataupun yang perlu dipatuhi kan. Kemudian itu meminang. Kemudian bila nak putus tunang, katakan tak jadi kahwin dah pula kan, putus tunang pun ada cara dia. Cara dia yang kita panggil sebagai etika. Faham tak? Dalam konteks kita hari ni. Kan, bila bertunang bukannya terus cakap dalam WhatsApp, betul tak? Bila bercerai sekarang ni semua dalam WhatsApp, betul? Ya, bertunang, putus tunang terus. Ya. Dulu tidak. Bila katakan putus tunang, dia kena ada perkara yang perlu dipatuhi. Antaranya, hantaran yang dibagi masa hari perkahwinan tu, dia kena serahkan semula kepada, kalau katakan perempuan yang putus, dia kena pulangkan semua hantaran-hantaran tu kepada pihak lelaki. Kalau lelaki yang putusnya ada dua cara, nampak tak? Menariknya, adab orang dulu. Itu dia nak sebagai etika dia, panduan dia. Kalau orang lelaki yang itu kalau orang lelaki yang putus. Kalau orang lelaki yang putus, dia kena serahkan semula barang-barang hantaran tu kepada pihak perempuan. Tetapi kalau orang perempuan yang putuskan pertunangan tu, dia kena 2 kali ganda. Bayangkan. Faham tak maksud 2 kali ganda? Faham tak? Kalau katakan masa hantaran tu dia bagi sepasang pakaian, dia kena pulangkan 2 pasang pakaian. Tapi awak jangan cakap kalau hantaran dia 10,000 dia kena bagi 20,000. Itu saya tak sure. Saya rasa lah kot dia bergandakan 2 kali ganda. Itu cara dia. Kalau katakan dia tidak mematuhi, tak nak ikut, maknanya dianggap sebagai keluarga tersebut melanggar adab ataupun melanggar adat. Bila melanggar adat, sudah pasti akan mendapat persepsi yang negatif daripada masyarakat. Faham tak maksud saya? Mana masyarakat tu melihat dia ni keluarga yang tidak beradat. Kat situ nanti adalah impact dia. Impact dia mungkin orang kampung malah nak layan, tak nak apa lagi, tak pedulikan keluarga tersebut dan sebagainya kan. Dipandang negatif dan sebagainya. Okay? Itu maksud adab Okay. So itu adat resam. Okay. Kemudian adat istiadat. Okay. So ini ada satu lagi perkataan yang terjelma daripada perkataan tadi. Okay, adat istiadat ni bermaksud berbagai adat yang diikuti lah. Contoh, selalunya macam contoh kalau kita tengok adat istiadat majlis, majlis ni pelantikan yang di-Pertuan Agong. Itu lagi lah dia punya protokol bagai kan. Kalau kamu tengok masanya ni yang di-Pertuan Agong sekarang ni kan, sebelum lagi sebulan lagi nak watikah dia sebagai yang di-Pertuan Agong, macam-macam dia punya program kan yang dibuat ataupun adat yang kena diikuti kan. Kalau kita tengok dalam TV macam-macam. Sebelum ni, ini majlis ni kan untuk lantik, tapi sebelum tu dia dah banyak. Macam contoh saya tengok masa pelantikan Sultan Perak kan, sebulan 2 bulan sebelum tu dia dah masuk saya tak ingat lah, tapi dia setiap negeri tu dia sangat menarik pada saya. Macam Perak dulu dia ada mandi, saya tak tahulah yang Sultan tu kan, dia ada majlis mandi, nak kata mandi apa dia ada dia punya sebagai satu adat dia lah. Ada yang setengah tu mencecah kaki dekat sungai. Tu adalah sungai mana dekat Perak tu. Macam-macam lah. Dia berlainan negeri, berlainan cara dia. So, kalau macam negeri Sembilan kan, negeri Sembilan pun sama lagi lah negeri yang beradat kan. Banyak prosedur dia kalau dia nak lantik yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan kan. Pada saya Malaysia ni sangat menarik daripada segi perkara-perkara ini. Adat istiadat ni semua menjadi orang kata cerminan dan ketinggian ketamadunan dalam masyarakat Malaysia yang menunjukkan bahawa masyarakat Malaysia ni sangat berperaturan, beretika. Okey. Ini apa yang dimaksudkan dengan etika? Saya nak cakap yang ni lah dalam masa 10 minit lagi kan. Apa yang dimaksud dengan etika? Kalau kita tengok kan, etika ni sebenarnya berasal daripada perkataan ethos sebenarnya. Ethos, ethics ni dia berkaitan dengan, kalau kita dalam bahasa hari ni kita cakap bermoral. Itu mempunyai nilai etika yang baiklah ataupun nilai akhlak. Kalau dalam Islam dia sebut perkataan akhlak kan. Kita tak katalah mak kita kata kau ni etika tak baik lah kan. Tengok cakap kasar kan.
ataupun bercakap kasar dengan orang tua, tidak hormat orang tua, kan mak kita kata kau ni akhlak kurang, kan? Atau adab mana adab, kan? Sampai sekarang mak kita cakap, tak adalah adab kat rumah, mak kita cakap etika kau ni kurang. Kalau dalam kelas macam saya lah, apa mana etika awak ni? Masuk lambat, kan? Tapi mak ayah kita kat rumah dia tak kata gitulah, kan? Dia cakap awak mana adab awak ni, kan? Bercakap dengan orang tua tak tahu nak rendahkan suara, kan? Okay, so maksud etika kat sini dia refer kepada nilai akhlak ataupun prinsip moral. Okey, daripada segi itu daripada segi bahasa, tetapi daripada segi sosiologi, sosiologi ni ilmu yang mengkaji berkaitan dengan etika lah. Okey, dia anggap sebagai satu standard yang menyeluruh mengenai benar atau salah, yang menjelaskan yang sebenarnya perlu dilakukan oleh manusia dalam konteks yang benar, tanggungjawab, manfaat kepada masyarakat atau sifat baik. Okay, saya ringkaskan. Kalau daripada segi etika, daripada sosiologi ni mudah je, iaitu kriteria yang menentukan baik ataupun tidak baik. Contohnya kalau kamu berpakaian seksi, daripada segi etiknya kurang baik, tidak berapa baik. Tapi kalau kamu berpakaian sopan santun, okey, itu namanya baik. Jadi mudahnya etika ni dia membawa maksud kriteria antara baik dan kurang baik, kan? Okey, itu maksud dia lah daripada segi konteks sosiologi. Okey, so ethos ini ada lagi satu perkataan dia etika, ethos dan etiket. Ni adik-beradik ini semua term-term yang terhasil selepas terhasil masa kolonial. Boleh faham tak maksud saya sekarang ni? Boleh faham tak? Adab, adat, adat rasam itu term yang terhasil masa zaman pra-kolonial, iaitu zaman kerajaan Melayu dulu, kerajaan Melaka. Etika, ethos dan etiket adalah term yang terhasil masa zaman kolonial, iaitu zaman penjajahan. Jadi perkataan etik tu sendiri memang nampak dia western sikit lah, kan? Apatah lagi ethos. Ethos ni amalan ataupun nilai-nilai kerja, kan? Itu maksud ethos. Kemudian etiket ni apa dia? Itu semua term-term yang menggambarkan nilai-nilai yang terhasil masa zaman kolonial, berbanding dengan adab resam, adat, kemudian lagi tadi adab itu merupakan term-term yang terjema, nilai-nilai yang terjema masa zaman pra-kolonial. Okey. Saya nak awak faham itu je. Kan? Jadi awak faham, mungkin dekat situ boleh bagi contoh-contoh yang baiklah bila awak dah faham. Okey, so etiket tadi apa tadi? Ethos terlebak terlajak pula ethos. Kalau ethos pula daripada segi bahasa, sifat ciri sesuatu bangsa, budaya, kemudian masa era. Contohnya dekat sini dia kata pelukis Malaysia boleh menghasilkan karya yang benar-benar mencerminkan aspirasi, falsafah dan masyarakat dan negara kita. Itu maksud dia. Ethos ni ciri-ciri satu bangsa. Contoh dia kata orang Jawa, kan? Orang Jawa ni kita tahu dia ada dia punya ethos bangsa dia. Orang Jawa ni dikenali sebagai masyarakat yang kuat berkebun. Nampak tak? Itu ethos dia. Itu ciri dia sebagai suatu kaum. Contoh kalau kita tengok apa lagi? Ethos kaum bangsa Jepun, masyarakat Jepun, kan? Ethos dia menepati masa. Orang-orang Jepun ni, kan, itu masyarakat yang sangat berdisiplin dan sangat menepati masa. Itu nama dia, maksud dia kriteria yang ada pada sesuatu masyarakat. Itu ethos. Nak bagi awak faham sebenarnya. Okey, kemudian etiket. Apa maksud etiket? Okey, etiket ni dia adalah adat dan peraturan. Kat sini saya lagi senang bahasa saya. Okey, etiket ni adalah aturan sopan santun dalam hidup, tata cara pergaulan dalam kehidupan masyarakat yang harus diperhatikan. Okey, saya ulang lagi sekali. Etiket, saya tak nak guna dia punya apa ni. Okey, etiket ni aturan sopan santun dalam hidup, tata cara pergaulan dalam kehidupan masyarakat yang harus diperhatikan. Maksud dia etiket ni tata cara pergaulan dalam kehidupan. Contoh kalau kita tengok dalam majlis-majlis tertentu, kan, dia ada etiket. Etiket dia tertentu, dia maknanya etika. Etika tu bila kita merujuk kepada sesuatu majlis, kan, dia panggil sebagai etiket. Contohnya majlis perasmian, kan. Jadi dia ada dia punya
dia punya dia punya tata cara dia sendiri, cara kita berpakaian contohnya kan. Contoh kita pergi majlis perasmian, majlis convocation contohnya, apa pakaian kita yang sesuai. Kita takkan kata nak pakai jeans kan, selalunya orang pakai baju batik dan sebagainya kalau pergi majlis perasmian ke, ataupun kita dijemput dalam majlis pertabalan yang di Pertuan Agong, jangan haraplah dapat kan. Tapi katakanlah, so apa etiket pakaian yang kita kena patuhi. So dalam majlis tu dia dah arahkan supaya kita pakai pakaian yang memang ikut standard dalam majlis tu. So kita tak boleh simply pakaian yang bukan-bukan. Contohnya ya, etiket kita dalam majlis kematian kan, kematian walaupun dekat masyarakat, dalam masyarakat contoh masyarakat Melayu kalau ada kes kematian, dia tak adalah kata perlu macam contohnya tuan rumah tu kan, yang keluarga meninggal tu siapa yang nak datang kena pakai macam ni. Tapi masyarakat kita tahu, tak perlu dicakap tapi kita tahu bila kita datang dekat majlis kematian ya, dalam ahli keluarga yang Islam contohnya kan, so dia kena pakai baju kurung lah, pakaian sopan betul. Dia tak adalah kata tuan rumah, okey siapa yang tak pakai ni jadi tak boleh datang, tak. Tapi kita sendiri dah ada dah tahu dah, ya, maknanya masyarakat kita dah tahu bila kita nak pergi majlis kematian, ya, mana kita perlu pakaian sopan, bukannya pakaian menjolok mata kan. Begitu juga kalau kita tengok dalam majlis pengumuman yang beragama Kristian, betul tak? Dia tak boleh pakai simply pakai warna-warna yang pelik-pelik kan. Cuma dia kena pakai pakaian yang warna hitam. Pun tuan rumah tu tak cakap bagi satu, tapi dalam masyarakat kita dah tahu dah standard tu dah diletakkan dalam masyarakat kita. Okey, patah balik untuk yang etiket tadi kan. Contoh kalau kita tengok dalam majlis, apa-apa majlis, nanti dia ada dia punya etika berpakaian, kemudian dia punya etika kita berpenampilan kan. Contoh macam penjawat awam kan, bila dia pergi majlis rasmi, dia ada macam penjawat awam yang perempuan ni kalau pakai kasut dia kena pakai full kasut. Dia tak boleh pakai sandal, slipper, capal, dia tak boleh. Jadi kemudian ketinggian kasut tu pun kena, kawan saya yang bekerja kat PTD, mungkin ada family kamu pun sama ada kot. Kasut tu pun dia ada inci-inci dia, berapa inci dan sebagainya. Dia tak boleh. Jadi itu sebenarnya kita panggil sebagai etiket. Etiket ni dia dimaksudkan sebagai tata cara kita. Tata cara kita, pergaulan kita dan sebagainya. Begitu juga kalau kita tengok masa kita bersembang dalam majlis tertentu kan, sepatutnya kadang-kadang orang rimas kan nak pergi yang ada VIP ni, the way kita bercakap macam mana kan. Contoh bila katakan kita bercakap dengan seseorang, dia ada dia punya tata cara dia kan, ataupun masa kita bercakap, masa berdiri, masa kita duduk kan, dia ada tata cara tertentu. Dia bukannya seorang duduk kat pintu, awak pun main jerit je kan, kawan awak meja sebelah, awak meja sebelah, awak main jerit je, tak boleh. Dia ada tata cara dia. Masa bila awak nak pause, masa awak nak sembang, awak kena dengar, awak kena perhatikan mata dia masa bercakap, dan awak punya body language, kedudukan, struktur badan awak macam mana. Itu dia katakan sebagai etiket kan, dia punya ada peraturan tertentu. Begitu juga kalau kita tengok macam adab makan dalam majlis kan. Adab makan tu macam mana, siapa yang duduk dekat meja utama. Macam kita ni kat lain tu, dia duduk kat meja mana. Nampak tak? Kemudian masa kita makan, kedudukan, garpu, sudu tu kan semua ada aturan dia dalam majlis kan. Okey. Itu yang saya nak, itu yang dimaksudkan sebagai etiket. So etiket, etika, etos ni dia saling berkaitan dan terhasil nilai-nilai ini terhasil masa zaman kolonial, especially masa penjajahan ni lah ya. Yang saya kata tadi kan, prakolonial ataupun kita bagi tertensi, dia terhasil masa telah ada adat rasam dan adat istiadat. Dan kolonial dia terhasil daripada zaman kolonial ni. Zaman kolonial ni ini dia punya nilai, iaitu etika, etos dan etiket. Kemudian zaman pasca kolonial. Pasca kolonial ni merujukkan pada zaman sekarang kan, dan dia merupakan zaman moden yang sekarang ni yang kita alami. So zaman sekarang ni dia bercampur gaul sebenarnya di antara etika moden. Sekarang ni dia tak adalah kita melakukan adab istiadat yang macam dulu-dulu kan. Macam dulu kalau katakan majlis adat istiadat perkahwinan tu memang betul macam raja sehari lah. Sekarang ni cuba kita kata adat perkahwinan dia tak adalah orang kata dia ngikut satu-satu macam yang dulu-dulu. Sekarang dia banyak modified. Modified tu saya kata dia bercampur gaul, banyak modifikasi. Dia bercampur gaul di antara moden dan yang
yang lama. Okay, boleh faham tak sekarang ni? Kalau ni cuba kita ambil contoh kan, ada masa kita bercakap dengan orang tua-tua kan. Tapi betul ada setengah masyarakat kita ataupun keluarga kan, dia tengok dia memang masih lagi mengekalkan adat kesopanan masa bercakap dengan orang tua kan. Cuma apa yang membezakan dulu dia orang nak tak nak dia terpaksa ikut, terpaksa ikut cakap orang tua. Betul tak betul kena ikut. Tapi sekarang ni dia mengekalkan lagi, suara dia tak tinggi dan sebagainya, tapi dia maksud dia kalau ada tidak persetujuannya dengan mak bapak kita lah. Maknanya kita boleh bercanggah pendapat dengan dia dan kita boleh kata kita tidak bersetuju dengan bapak. Itu masyarakat sekarang. Dan mak bapak sekarang pun dah more kepada open mind dia lah kan. Dulu tidak. Nak tak nak kena ikut. So sebab itu pada zaman sekarang ni dia berlaku modifikasi. Modifikasi itu percampuran di antara yang moden dengan yang lama kan. Kalau kita tengok contoh ada satu model tu keluarga kan memang nampak seksi, betul tak? Dia kerabat kan yang duduk overseas dan sebagainya. Tetapi nampak pakaian dia yang menyolok mata lah. Nampak sangat western kan, seksinya dan sebagainya. Bila kita tengok ni anak beranak ni sama je kan. Tetapi dalam keluarga dia kata dia masih lagi memastikan anak dia tu mengikut adab-adab orang Melayu lama. Nampak tak? Cara dia hormat dengan orang tua-tua tu dia masih lagi mengekalkan perkara yang lama. Jadi masyarakat sekarang dia mau kepada pencampuran adab moden dengan adab yang lama. Dan di samping dia menerapkan nilai etika, etos dan sebagainya. Okay, boleh faham kan? Saya ingat itu saja. Sebab untuk minggu ni saya just nak jelaskan konsep je ya. So kita konsep tu untuk hari ini saya repak balik. Okay, kita dibincangkan mengenai adab resam kan. Adat itu berlaku masa zaman pra, kemudian masa zaman kolonial, etos, etiket dan etika. Okay, dan kemudian zaman pasca iaitu zaman sekarang ni, okay, so kedua-dua tu bercampur gaul. Maknanya kita ada adab etika yang moden. Etika yang moden ni dia merujuk kepada adab adat istiadat dan sebagainya lah. Kemudian etika etos maknanya dia bergaul di antara satu sama lain. Dia bergaul di antara zaman pra dengan zaman kolonial. Okay? Okay, saya ingat itu saja. Ada apa-apa nak tanya tak? Ni 1 minit dia lagi. Ada siapa apa nak tanya? Tak ada doktor. Setakat ni tak ada doktor. Doktor, Tak ada doktor. Okay. doktor kalau nak tanya tentang proposal boleh ke? Boleh. 1 minit je. Saya nak ada contoh contoh proposal. Saya cuba. Tapi yang saya bagi ni saya sebenarnya cuba nak cari proposal yang okey kan untuk yang dulu. Tapi sebab subjek ni baru 3 semester kan, jadi saya nak bagi contoh yang baik. Contoh yang terbaik tu memang tak ada, tapi boleh untuk sekadar awak faham okey kan. Dan mungkin juga satu lagi saya bagi contoh subjek kenegaraan, ada yang clear untuk terangkan proposal tu untuk menjadi paduan awak untuk buat proposal. Okey, saya akan share lah nanti dalam grup. Saya share dalam grup dan awak boleh rujuk. Okey. Okey, satu lagi saya nak ingatkan itulah bila kita belajar etika ni kita kena applykan lah masuk kelas awal. Tadi sebab saya tengok tadi ada yang lambat kan. Masuk lambat tu bila dah pukul 8 tu ada lagi yang baru nak masuk. Tapi kalau katakan awak ada masalah doktor lah yang saya tak okey, saya lambat macam tadi ada seorang kan cakap, itu lagi bagus. Awak maklum dengan kat saya. Itu daripada situ kita nampak adab dia kan, adat dia. Adab dia dengan pesyarah. Okay. Alright. Satu lagi itulah ni yang bukan saya tak adalah nak marah kan, tapi itulah bila kita menghubungi lecturer waktu malam tu adalah waktu dia sebenarnya. So pada saya lah kalau ni adab, ni ethics kan, awak sebagai pelajar patutnya bila awak nak bertanya WhatsApp dan sebagainya, cuba untuk antara pukul 8 hingga pukul 5. The rest tu saya rasa macam kurang sesuai saya bukan saya marah, tapi untuk mengajar kamu ni macam mana orang kata nak berhubung dengan masyarakat. So ethics tu kena jaga. Okay? Saya nak marah tu tidak, just bagi tahulah. Okay? Alright. Saya ingat itu saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi minggu hadapan. Nanti saya share. Saya share contoh-contoh proposal. Okay, terima kasih. Terima kasih Terima kasih doktor. doktor. Puan, Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Sama-sama. Terima kasih doktor. Puan, saya nak tanya soalan boleh tak Puan berkaitan Okey, dengan proposal? Okay, boleh banyak. Ada ahli kumpulan saya mencadangkan satu isu ni. Saya nak Puan
kepastian daripada puan sama ada kami boleh guna tajuk tajuk ni ataupun tidak. Tajuk apa? Tajuk kaitan dengan budak kelas saya lagi pula, maaf. Ahli kumpulan saya mencadangkan tentang isu gangguan seksual. Boleh ke kami gunakan untuk proposal? Boleh. Tapi kena kait dengan etika. Sebab itu saya kata kadang-kadang pelajar ni dia macam syok sangat dia nak cerita isu dia. Tapi sebenarnya awak kena jangan lupa mungkin etika kan, awak mengkaji tentang etika dan apa. Sebab gangguan seksual ni di kalangan apa? Dia awak awam kan? Di kalangan siapa? Dia fokus, dia tak boleh benda tu macam terlalu luas kan? Terlalu luas. Luas dan luas kan? Jadi fokus kat mana? So tapi jangan lupa kaitkan adakah isu ni apa benda tadi gangguan seksual tu merupakan isu etika. Okey puan. Benda tu awak kena bahaskan dalam bab pengenalan lah dan juga bab perbincangan nanti. Alright, terima kasih puan. Okay, sama. Okay, ada siapa lagi nak tanya? Tak ada saya. Saya nak tanya tentang kalau tajuk kami kalau nak ambil isu tentang pengaruh barat penyebab perubahan sosial dalam kalangan belia boleh ke? Oh, ini luas. Perubahan sosial tu apa maksud dia? Perubahan sosial berkenaan dengan contoh macam golongan LGBT semakin ramai. Apa kaitan dengan etika? Adakah itu merupakan isu etika? Etika dalam Etika dalam agama. Itu terlalu luas awak punya Rais. Ya. Awak kena study sikit. Kena spesifik. Bila awak cakap isu sosial, what is social? Dan adakah isu sosial tu ada merupakan isu etika? Itu yang paling penting sebenarnya. Sebab akhirnya nanti kita akan bincangkan bagaimana isu tu dikaitkan dengan nilai etika. Dan bagaimana isu itu mencemarkan kan etika masyarakat kita. Macam itulah. Ya? So yang penting awak kena kaitkan adakah itu isu etika. Yang kedua kena pastikan benda tu isu tu sharp lah. Dia tak besar sangat, spesifik. Awak nak kaji dalam konteks agama ke, dalam konteks apa yang kita panggil western punya ni kan kita panggil. Kan? Pengaruh barat. Kalau kami buat pengaruh barat untuk point kepada agama boleh ke etika itu? Pada saya better kamu spesifik agama terus. Tapi agama tu awak isu apa? Sebab isu LGBT tadi itulah. Awak cerita kaji pasal sajad Yes, lebih kurang. Sajad Macam mana nak kait dengan sajad dengan etika ni? Sebab itu saya kata awak kena clear Okay, clear dengan isu dia. LGBT tu adakah dia again dengan etika masyarakat Malaysia. Tu awak kena adakah apa dia sebenarnya isu LGBT tu adakah merupakan isu etika? Itu yang paling penting awak kena tahu. Sebab kalau isu LGBT ni dia dalam konteks pengaruh barat, betul ke? Pengaruh barat itu saya kata patah balik, adakah dia merupakan isu etika? Okey, baik. Nanti jadi apa yang awak faham awak dapat. Okay, baik. Sebab kadang-kadang kalau LGBT ni macam-macam sebenarnya, dia bukan setakat etik je. Dia mungkin daripada sudut lain kan. LGBT budaya itulah. Keagamaan. Hak asasi. Hak asasi, adakah hak asasi tu berkait rapat dengan etik? Ni sangat penting awak kena jelas sebenarnya. Takut nanti awak tembak orang tembak awak pula kan, awak anggap isu LGBT tu adalah isu etika, padahal mungkin etiknya sikit tapi benda lain, perkara lain. Faham. Kalau kenaan dengan kenangan isu boleh personal ke? Isu personal maksud macam mana? Untuk tanya kalau isu tu betul atau tak. Nanti kami akan buat dulu macam contoh kami nak buat isu ni dan kami nyatakan semua benda lah tentang bagi point yang tepat lah dulu. Lepas tu baru kami tanya betul ke tak. Betul. Yang penting awak kena baca dulu, kena study dulu lah. Kena study. Baik. Okay?
Okay, ada lagi nak tanya? Tak ada saya lah. Doktor, lagi satu doktor. Saya, kami daripada grup 2, tajuk kita orang ilmu etika dan peradaban. So memang umum sangat. So kita orang ada letaklah 2 tajuk, tapi antara 2 ni satu tu macam tentang isu, satu lagi tu macam tak pasti. So saya nak bagi tahu kat doktor dululah. Satu tajuk tu kepentingan ilmu etika dan peradaban dalam melahirkan mahasiswa atau mahasiswi yang sejahtera. Lagi satu tu isu adab dan etika pelajar dalam menuntut ilmu. So doktor rasa yang mana lagi okey? The second one kot. Second one. Tapi sebenarnya dua-dua tu sama. Dua-dua tu sama. Tapi cara ayat dia tu saya tanya. Ayat dia. Dan the way awak ulas, kalau contoh, saya rasa isu dia dua-dua sama. Cuma dia tajuk dia berbeza. Kan? Dua-dua tu boleh lah. Tapi kalau saya nampak macam daripada tajuk tu saya dah nampak masalah tu nombor 2. Kan saya kata tadi benda negatif ni cepat je orang nampak kan. Yang awak yang nombor 1 tu tajuk awak tu nampak macam sopan. Kalau sopan kata ni betul tak? Dia agak ni, jadi kita sebenarnya dia nak kaji apa ataupun saya kata dia ni, saya tak nampak pun isu awak. Tapi kalau yang nombor 2 tu nampak, tapi tak ada isu, tak ada jadi masalah pun kalau tajuk nombor 1 tu sebab isu ni sama. Kan? Okey doktor. Okey, itu saja. Okey, terima kasih semua. Okey, sama doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Saya live dulu, saya live. Ya. Okey.